Okey, kita akan masuk nota kita ni. Kita share dulu. Kita nak share. Ya, share. Okey. Kita masuk dalam kategori bab panduan am tambahan bagian simbol harakat dengan apa ni latihan sebutan. Kita akan go through sambil lalu sebab minggu lepas kan ada juga yang tak datang. Lepas ni hari ni kita akan bagi nota. So puan boleh download, puan boleh print lah nota ni. Okey, kita sambil lalu. Okey, yang pertama panduan am tentang nombor 1 ni tentang bila kita nampak pattern macam ni, dia menunjukkan bukan baca panjang, dia hanyalah satu harakat sahaja. Kerana adalah format. Format dari segi penulisan kan ada banyak bentuk-bentuk tulisan khot tu. Kalau kita tengok ada khot kufi, khot hafs, macam-macam jenis khot. Ini salah satu benda tulisan dia lah. Tu bila dia bagi harakat baris atas tu panjang, bukan maksud kita baca panjang. Tak ada, kita baca satu harakat macam biasa saja. So ni pattern saja. So kita akan tetap kekal dengan bacaan satu harakat. Sama juga kadang-kadang orang tak bukan sebabkan benda ni nampak dia panjang. Pattern macam huruf nun ni. Kan dia nampak macam panjang macam ni pun dia baca dengan panjang. Macam huruf kaf. Nampak macam panjang ni. Dia baca ni panjang. Okey, kalau macam kaf pun dia orang akan baca panjang. Ada orang baca panjang sebab apa? Dia bentuk ni nampak panjang. Tapi dari segi baris atas pendek juga macam biasa. Dia confuse macam tu lah. Sama ada dia yang ini kekal pendek. Tapi pattern huruf ni panjang. Dia baca panjang. Ataupun pattern ni macam biasa pendek. Tapi di baris ni pula panjang. So dia confuse kat situ. Dia rasa benda yang panjang dia kena baca panjang. So tak ada. So bila nampak pattern yang panjang, tulisan baris harakat ataupun huruf tu bentuk panjang adalah satu harakat saja. Kecuali kat situ ada hukum mat. Minta mute kan apa ni suara. Kita dengar ada bunyi macam bunyi pergerakan apa. Okey, yang kedua ni kita go through sambil lalu je. Okay, yang kedua, simbol tasydid ni apabila duduk di awal perkataan, awal huruf. Huruf yang pertama ada tanda sabdu. Sebab sabdu ni tak berfungsi. Tak ada fungsi. Kita abaikan dia. Dia hanya berfungsi kalau ada huruf sebelum dia ni. Ada kita nak sambung ayat ke ada huruf apa sebelum ni baru dia akan berfungsi. Sekarang ni bila huruf ni bermula dengan sabdu. Awal-awal lagi dah ada sabdu. So sabdu ni tak ada fungsi. Mohon off ni sound Nurul Akmal. Terima kasih. So bila sabdu ni di awal so kita tak ada guna, kita tak boleh buat apa-apa dengan dia. Kita baca macam biasa la, mu, na macam biasa je. Kesalahan yang orang akan baca macam seolah macam dia nak buatkan dengung juga sebab apa dia dah bayangkan mim ada sabdu dia nak kena dengung. Dia dah tahu dah dapat fakta bahawa bila mim sabdu, nun sabdu nak dengung. Tapi nak dengung tu hanya apabila dia duduk di tengah-tengah ataupun di hujung. Kalau awal dia tak ada fungsi, dia bunyi macam biasa je. Mim ba'di mim. So yang dengung tu dengung dekat sini. Bukan mim yang ni berdengung. Okey. Mim bunyi biasa. Mim bawah mi. Nun atas na. Dia tak boleh naku na. Salah. Sebab ada orang baca macam tu. Dia buatkan dengung awal-awal. Dengung tak boleh berlaku di awal. Dengung hanya boleh berlaku di tengah atau di hujung kalimah sahaja. Okay, ingat tu. Memang tak ada fungsi. Sama dengan ra pun. Ra tak boleh. Kita nak sebut pun susah. Memang tak boleh. Dia kan macam ra biasa je lah. Rahima. Semuanya biasa. La pun sama. Tak boleh la. Kita punya menekan tu. Sebab kita bayangkan lam sabdu kita kena masuk dan tekan. Ni masalah ni tak ada huruf yang nak masuk dekat dia. So tak ada fungsi. So huruf bersabdu di awal huruf tak ada fungsi. Baca macam biasa saja. Okey, clear itu. Lepas tu yang ketiga, bunyi sama, bentuk sama tapi berbeza dari sudut dan lafaz harakatnya. Okay, ini kita dah baca mula-mula dulu nota yang ke berapa. Kita ada sebut pasal alif maksurah dengan huruf alif. Beza alif dengan hamzah tu kan. Sini kita ulang balik sikit sebab masih ada orang baca Ya Musa. Ini betul lah sebab dia alif maksurah. Kita baca dua harakat. Ya Musa. Huda. Wassalwa. Ala. Kita baca depannya sebab dia alif maksurah. Alif maksurahnya bentuk macam ya. Tapi dia bukan ya, nama dia alif. Alif maksurahnya dia ada sebagai isyarat nak membuktikan bahawa dia ni ada huruf mat. Kan ada alif kecil ni dia menumpang. Dia untuk tanda sebagai kita kena baca panjang untuk sa ni. Ya Musa. Itu untuk nama dia alif maksurah. Kita tak panggil nama dia pun. Cuma pattern dia tu macam ya. Tapi dia bukan. Kita baca dulu nota yang ke berapa saya tak ingat.
tentang hamzah dengan alif ni. Okey, lepas tu pula ini contoh bukan alif maksurah. Bila bukan alif maksurah menjadi huruf ya lah. Ni'matiyah. Ni baru kita boleh sebut ya. Sebab apa? Ya ni ada baris atas. Pattern sama macam ni. Bentuk macam ya tapi kan dia tak ada titik. Ni pun tak ada titik. Tapi beza ni sebab ini ada baris atas. Bila ada baris atas dia ada bunyi dah. Ni'matiyah. Ummiyah. Ummiyah. Ya kan ada bunyi ya. Ya. Ru'ya ya. Ru'ya ya. Ya. Ada bunyi. Macam ni tak ada bunyi. Ala. Ini bunyi la. La tu bunyi lam baris atas. Dan kita punya bentuk ni untuk menunjukkan kita kena baca dia panjang. Ala. Wa. Da. Sa. Itu beza dia. Pattern sama tapi fungsi dia lain. Itu kita kena tengok. Bila tengok Quran nampak macam ni, tak tengok dulu. Dia ni ada untuk baca panjang ataupun dia tu memang ada baris. Kalau ada baris, kena bunyi baris dia lah. Ya, yu, ke apa. Okay, yang keempat, hamzah kotak dibaca dengan satu harakat sahaja. Perhatikan kedudukan baris harakat tersebut. Dekat sini orang confuse kenapa? Sebab lam alif ni, kita akan jumpa lam alif macam ni. Lam alif kan lam alif. So lam ni baris atas ada sabdu. Kawan dia alif yang kosong. Yang dekat sini, ni huruf lam baris bawah. Ini alif ada hamzah atas dia. Bila alif ada hamzah kan kita tahu nama dia hamzah kotak. Hamzah yang boleh terima baris. Yang boleh bunyi a, i, u. Kalau hamzah yang kosong dia tak ada bunyi. Dia ada simbol untuk kita baca panjang. Dia kan dia daripada al-jauh macam ni. La tu baca panjang. Tapi kalau macam ni bukan. Ini lam baris bawah satu, hamzah baris atas satu. So dia asing-asing. Li abihi. Dekat sinilah selalu orang confuse. Ini asing kan, lam baris bawah, hamzah baris atas. Ini sin baris atas, hamzah baris atas. Ini satu-satu. Jangan baca ansha'akum. Sebab ada orang baca macam tu lah. Sebab tu kita bagi panduan. Sebab dah ada orang baca macam tu. Ansha'akum. Dia baca panjang. Kenapa dia baca panjang? Sebab dia confuse. Shin baris atas ada alif kat sini. Sedangkan alif ni bukan alif mat. Bukan alif kosong macam ni. Ini adalah alif hamzah kotak. Dia kan ada kawan hamzah ni. So ini dia punya. Ini kawan ni shin baris atas satu. Hamzah baris atas satu ni asing-asing. Ansha'a. Sya'a. Sama juga ni. Ba'a. Ba'a, jangan ba'at. Salah. Ba'a, satu je. Nabba'at. 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 Bunyi dia satu je. Sama je. Ini ba satu, hamzah satu. Ba satu, hamzah satu. Ini ba baris atas, hamzah baris bawah. Ini ba baris atas, hamzah baris atas. Ba baris atas, hamzah baris atas. Ini asing-asing satu. Jangan ingatkan dua. Dia bukan sambung, dia bukan macam asli biasa. Ini dah berasing. Ini ada hamzah kotak, ini adalah huruf ba baris atas. Sama juga macam ni. Ini lam baris atas, hamzah baris atas. La'a, la'a. Jangan baca la'a pun salah juga. Dia mesti baca la'a satu-satu. Ini asing, ini asing. Itu fungsi dia. Sebab apa? Ada orang baca sekali itulah. Dia baca macam ni lah. Macam ni. Ni illa. Ni betul lah baca. Illa. La ni baca panjang sebab lam baris atas ada alif yang kosong. Alif kosong ni adalah harif mat. Alif yang kita kena baca panjang. Itu betul bunyi dia. Illa. Kalau macam ni tak boleh baca illa. Ni baca ala. Ala pula. La'a. Tengok ini lam. Di sini lam. Yang first ni lam. Yang ini lah untuk alif ni. Hamzah kotak. Ini lam dulu. Ini lam. Alif. Macam tu. So kita sebut la'a. Ba'a. Ba'i. Ba'a. Ba'a, sa'a, li'a. Ini satu-satu. Okey, yang bawah ni penambahan huruf lam ketika menyambung bacaan. Okey, penambahan ni berlaku sebab apa? Kita kena baca laju. Bila baca laju tu yang tu keluar-keluar huruf lain. Okey, sebab benda mungkin anda ada yang buat, ada yang tak buat. Kadang ada yang buat tapi dia tak perasan dia buat. Bila orang dengar baru tahu, oh rupanya ada penambahan. Okey, dia akan berlaku macam ni. Macam contoh, ini sebenarnya fi ba'di. Fi ba'di fi. Kita baca dia panjang sebab apa panjang? Fa baris bawah. Ini kan bentuk macam ekor ya tadi tu, yang ya tak ada titik tu. Itu simbol untuk kita nak baca panjang. Kita dah tahu, dah nampak ya tak ada titik ni. Kita kena baca dia panjang. Ini adalah mat asli. Fi ba'di. Bila kita baca laju, fil ba'di. Fil ba'di, kita tak bagi dua harakat ke sini. Baca cepat je, terus keluar lam pula. Jadi fil ba'di. So salah lah. Maksudnya kita dah buang huruf yang sebenarnya baca panjang, kita tambah pula dengan huruf lam. So memang salah. Bunyi dia fil ba'di. Kalau orang yang tak mahir, dia akan dengar macam sama je. Fi ba'di.
Kalau fi itu kalau dia tak baca panjang lah. Fi ba'di dengan fil ba'di nak seakan. Tapi kalau dia baca betul-betul dua harakat, fi ba'di dengan fil ba'di, bezalah. Nampaklah beza tu. Sebab tu bila huruf mat asli jangan baca laju. Masalah majoriti orang boleh baca huruf mat dia suka langgar. Bila dia baca cepat memang dia tak sempat bagi dua harakat ke sini, tu dia akan keluar huruf lain. Sedangkan fi ba'di akan jadi fil ba'di. Berhati-hati bila nak baca, bagi sebiji huruf-huruf dia. Sebab tu pentingnya kita belajar makhraj dengan sifat huruf yang baru yang sangat detail tu, dekat nota nombor 6 tu yang banyak sangat siri tu. Sebab nak bagi ni lah, bagi bunyi tu sebiji-sebiji. Bagi satu-satu. Keluar habis sebiji baru kita pergi huruf sebelah dia. Jangan kaut semua sekali. Baca kaut sekali tu yang salah tu. Macam ni. Tusmi'u illa. Tusmi'u illa. Ini yang bunyi yang sebenarnya. Tapi bila baca cepat, tusmi'ul illa. Tusmi'ul illa. Ada lam pula kat sini. Ul. Jadi ul. Sedangkan ni tusmi'u dengan tusmi'ul. Kalau baca cepat nampaknya sama je. Tusmi'ul illa. Sedangkan tu lam. Tusmi'u illa. Ain. Sempit dulu. Tusmi'u illa. Ni ain. Ini hamzah ni. Beza. Tapi kan dia dah dekat sangat. I. Tusmi'u illa. Tusmi'ul illa. Dah tambah. Ingat berhati-hati sebab ramai juga yang buat macam kesalahan ni. Bila baca laju, ni berlaku bila baca laju lah. Baca laju, tak sempat bagi harakat mat asli, dia terus. Dia jadi ada penambahan huruf lam. Sebab lam kita dah tahu sifat dia senang tergelincir. Dia senang berlaku sebab dia ujung lidah je. Dia udah ujung lidah, corner pula tu. Memang dia cepat berlaku. Sebab itulah kena berhati-hati. Yang keenam pun penambahan huruf ha ketika menyambung bacaan. Ini pun sama jugalah, suka macam baca laju. Tengok ni, ini asal dia wala, ni mak asli baca dua harakat. Wala takun. Wala takun. Bila baca cepat, walah takun. Walah takun. Walah takun. Bila baca laju tu dah tiba keluar pula huruf ha pula dah pergi sini. Sebab kita tak bagi dua harakat kat sini, sebab dua sebenarnya huruf mat ni dia bagi tempoh untuk kita macam bertenang sekejap. Wala, ambil masa nak pergi ke huruf ta pula, huruf-huruf selepas tu. Sebab bila kita baca laju walah takun, kita baca cepat, dia mengalahirkan bunyi lain. Walaupun kita bunyi macam angin lepas, setiap bunyi macam angin ni pun dia akan mengalahirkan bunyi macam bunyi huruf, macam bunyi ni, walah takun macam bunyi ha. Sebab tu dah jadi menambah huruf pula kat situ. So kena berhati-hati. Sebab tu mat ni sangat penting, kena bagi masa kat dia dulu. Wala tahzan. Wala tahzan. Bila baca laju, walah tahzan. Walah tahzan. Sini ha, sini pun ha memang dah ada dah. Jadi macam walah tahzan. Jadi angin yang lepas-lepas banyak pula. So berhati-hati. Memang kalau lam alif ni, banyak orang dia akan baca sama dia baca la satu harakat ataupun dia baca lah. Dia pun jadi macam dia tambah huruf ha pula. Itu dua perkara yang dia akan jadi kesilapan. La, itu yang sebenar. Dia akan baca la sama dia pendek la macam tu ataupun dia baca lah. Kat situ. So perempuan mana yang mendengar orang baca ke apa, tengok. Dia baca la ke, lah ke, la ke. Kena tengok betul-betul. Kat situ memang kena, kata kena very detail lah nak dengar. Walau la nuzilat. Walau la nuzilat. Ini yang sebenar. Tapi bila dia baca laju, laulah nuzilat. Laulah nuzilat. Ada lah kat situ. Berhati, biasa kesilapan pada lam alif ni lah selalu keluar. Sebab dia nak cepat, dia akan terlepas angin kat situ. Okay. Ketujuh, penambahan simbol tasydid atau sabdu pada huruf selepasnya ketika menyambung bacaan. Ini semua isu ni sama nak sambung ni. Kalau satu kalimah nak pergi tu. So bila kita nak pergi tu, kita suka jadi macam gelabah tu. Macam tak tahulah nak kerja apa pun tak tahu. Tapi dia ni nak laju. Nak pergi ke satu kalimah. Itulah dia akan, sedara nak pergi tu, dia akan keluar benda-benda lain. Kat situ lah kita sebenarnya kena berhati. Jadi dia berlaku pula penambahan simbol tasydid pula. Ada bunyi sabdu kat situ. Okay. Sebenarnya takhafuna. Betul baca sebiji. Takhafuna. Bila baca cepat, takhafuna. Jadi khafu, dia saut terus sekali. Takhafuna. Bila khafu, kan jadi dah fa tu jadi seolah macam berdouble dari sabdu dah. Sekarang ni fa ni satu je. Takhafuna. Takhafuna. Seolah macam fa tu ada dua. Kan fa kan ada bersabdu kan huruf double. Jadi kita dah nambah pula. Tadi di sini dah nambah jenis ha. Macam angin dah lepas. Ni kita tambah huruf fa pula. Takhafuna. Kita suruh tekan lebih, jadi pula. Itu masalah dia.
Ini pun sama. Akhafu. Jadi akhafu. Akhafu. Dekat situ. So bila nak baca, pastikan baca dengan sebiji-sebiji. Bagi masa dekat dia. Keluar sebiji-sebiji. Jangan baca kelang kabut sangat. Sebab kita bila baca laju, kalau kadang baca betul tak apa. Baca laju tapi salah. Itu masalah dia sekarang ni. Sekarang kita nak kena kontrol balik. Siapa jenis baca laju tapi salah, kena slow down balik. Bagi masa dia. Kalau tak boleh, jangan baca kelang kabut. Okay, yang ke-8, menutup mulut ketika menyebut huruf nun. Dia bertukar menjadi mim. Dan sebaliknya juga. Sebenarnya huruf nun dengan mim dia selalu bertukar. Kalau dia di ujung lah. Bila kita nak berhenti tu, selalu yang nun ni akan bertukar jadi mim. Mim dia tukar jadi nun. Sebab mulut kita ni lah. Sama kita buka ataupun kita tutup. Okay, macam ni contoh. Al-musyrikin. Kin. Ni original dia huruf nun. Apa yang berlaku bila orang baca al-musyrikin. Dia tutup. Bila tutup automatik jadi mim. Jauh beza tu, mim dengan nun. Tapi makhraj tak jauh pun. Nun kan belakang sini atas, kita tekan ke langit lembut aja. Mim dekat bibir, area situ je. Bukannya nun tu dekat halkum ke jauh. Sebabkan di area situ, senang bertukar. Dan benda ni selalu kalau tukar, bila kita macam, kita mengaji zaman-zaman dulu, jadi suka mendengar je. Kita tak pernah tengok teks, kita jadi menghafal. Tapi menghafal pada orang yang kita dengar je macam tu. Dan kita pun tak pernah talaki, tak pernah apa. So kita ambil bunyi macam tu je. Rom, bunyi macam tu je. Lepas tu kita baca sendiri. Al-musyrikin. Jadi al-musyrikin. Kat situ. So benda ni semua kena berhati-hati. Ada macam mungkin perempuan rasa macam tak ada masalah tu sebab memang perempuan Budin dah belajar, dah tengok nota, dah belajar hukum, dah tengok teks, so tak ada masalah. Tapi ada orang je ni macam, yelah dia first time nak baca, nak mengaji ke apa ke, ataupun kita suruh baca secara spontan ke, dia berlaku macam tu. Yang mana nun dah akan tukar jadi mim. Dia bertutup mulut tu ada apa? Beza lah, sepatutnya nun kena buka, bukan maksud buka punya kita kena tekan di langit pada makhraj nun. Tapi apa yang berlaku dia tutup. Bila tutup memang bunyi dia lain dah. Ad-dallin. Lin. Itu untuk nun. Tapi baca ad-dallim. Bila hujung tutup. Lim. So memang salah lah. Nun dengan mim memang salah. Ni dah automatik dah tukar huruf terus ni. So memang tak boleh. So kena berhati-hati. Sama juga mim. Mim pula akan tukar jadi nun. So ini isu dia sebab macam ni lah. Kita jenis biasa mendengar saja tanpa tengok teks, tanpa apa, kita menghafal tanpa tengok teks, tanpa belajar hukum apa semua, kita akan jadi macam ni. Al-mustaqim. Ini original. Jadi al-mustaqin. Kin nak bunyi dia. Kin. So kat situ berhati-hati, nun dengan mim dia akan senang bertukar. Yang ke-9, pastikan hurufnya keluar dari kedudukan yang betul walaupun berada pada makhraj yang sama. Ini kita dah beritahu yang lepas dan ini pun majoriti orang selalu buat. Huruf qaf dengan kaf ni sebabkan dia depan dengan belakang tu terlampau berapa sikit sangat milimeter tu. Tapi makhraj lain. Macam qaf, kita dah tahu 7 beradik yang tinggi. Itu perempuan mesti kena ingat dah sampai hari ni. Tak boleh nak lupa-lupa dah. Setiap kali ngaji ingat 7 beradik tu. Nampak 7 tu mesti standby pangkal lidah. Yang lain tu tak mau, tak payah. Okay, huruf qaf. So dengan qaf ni tinggi. Selalu kita bertukar dengan kaf. Kaf tu rendah sebabkan dia depan dia je. So kita senangnya bunyi dia qaumi. Qaumi, kemudian qaumi. Kau. Beza qaumi, qauli, lakat. Ini dah bunyi-bunyi dia sebenarnya dia huruf qaf. Dah bunyi dia pun qaf pun kita tak macam tekan dia sampai keras sangat. Dia lembut je. Qaumi, qauli, laqad. Lembut. Tapi kita baca qaumi, qauli, lakat. Qaf jadi kaf. Lepas tu dah pun automatik jadi ta. Sebab apa? Bunyi dia seakan dah sama-sama. Sebab tu bila jumpa huruf qaf, pasti sama qaf ni balik atas ke bawah ke depan, dia memang akan tebal. Sebab dia sifat dia kena naik pangkal lidah. Itu perempuan mesti kena mahir dah. Tak boleh ada rasa macam teragak-agak lagi dah, mesti. So bila jumpa macam ni, qaf dengan waw, bila waw, muncungkan. Supaya kita boleh kontrol bunyi angin yang keluar tu. Qaumi, qauli, laqad. Lembut aja. Dan kita dah tahu, dah beritahu minggu lepas, kenapa orang banyak susah nak sebut kau ni semua. Dan biasa kita buat kau ni semua, qauli, kau sebab apa kita dari segi bahasa Melayu, kita cakapnya biasa ni dah termasuk dalam bahasa Quran. Sebab tu bila bahasa dialek kita tak boleh masuk dalam Quran. Quran ada undang-undang dia. So apa bangsa pun kita, bila baca Quran kena ikut dia punya undang-undang tu lah. Kalau dia kata punya qaf pangkal lidah, kita kena buat macam tu. Kita tak boleh buat sendiri punya kau yang kita biasa cakap tu, tak boleh. Sebab kita dah biasa kaum,
kaul, pendapat, macam tu. So bila kita dah biasa, so bila ngaji pun dah termasuk. Itu masalah dia. Tapi apa kita nak buat, kita kena praktis lah. Kena adjust balik supaya kita kena ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran tu nak ikut kita punya style. Kita tu kena ikut Al-Quran. Okay. Yang ke-10, perkemaskan sebutan huruf di akhir kalimah. Ini biasa pun ramai juga orang buat. So ini benda biasa, benda yang kita cakap harian. So bila benda cakap harian tu pun nak masuk dalam baca Quran. Itu jadi macam tu. Jadi kum qablihim amwaluhum alaihim dalikum aslamtum tasukum. Kita biasa kum. Bila orang baca, kita yang kalau kata perempuan ni tak mengaji lah, tak belajar lah semua ni. Bila perempuan dengar orang baca, macam betul lah, biasa lah. Qablihim amwalu, bunyi dia betul dah. Sedangkan bunyi dia bukan macam tu. Bunyi dia qablihim amwaluhum alaihim zalikum aslamtum tasukum. Itu bunyi dia. Bunyi dia lembut. Yang seolah macam kita letak barang tu letak elok pelan-pelan aja. Tapi kalau hem, home semua tu kan kita macam lempar barang. Kita dari segi bunyi pun kita boleh tahu. Bunyi tu kasar ke, bunyi tu lembut. So berhati-hati. Biasanya dia akan jadi macam ni sebab apa? Kita dah tahu ayat tu dah last dah. Kita nak berhenti. So bila nak berhenti, kita macam nak lepas bila bunyi yang terakhir tu, nafas kita nak habiskan. Tu jadi bunyi yang tu dia keras. Kita macam dah qablihim. Kita dah tahu ayat tu dah berhenti lah. So bila dah last, kita nak habiskan nafas yang tinggal tu. So kita macam lepas macam tu. Qablihim. Tu jadi macam tu. Sedangkan qablihim, kalau kita letak dengan betul-betul, walaupun dia dah last, kita akan berhenti dengan lembut je lah. Qablihim amwaluhum. Udara tu kita kontrol. Kalau kita ablihim tu, ni kita tak kontrol, kita macam lepas dah macam tu je. Sebab tu jadi macam tu. Tak jadi kasar bunyi dia. Okay, so mesti make sure semua yang belakang-belakang kum ni semua ni bunyi kita akan pakai huruf I atau huruf U. Kita tak pakai EE ni. Aim, home, tak ada. Tak ada, kita tak guna tu. Okay, yang sebelah dibaca dengan lantunan bunyi tambahan. Sama jugalah. Kita dah belajar masuk benotan 6 tu banyak. Kita belajar kat situ. Ada tambahan sikit lagi. Kita akan baca minal ilmi nala kat situ. Sedangkan minal ilmi, minal, jelaskan lam al minal. Lam kan dia bersifat cepat, hujung tu je. Minal ilmi. Ini sebelum orang baca terlampau slow motion ataupun dia jenis baca lewa macam tu, dia akan keluarlah bunyi-bunyi tambahan tu. Ini asal dia min azmi, macam tu. Bunyi pun macam malas. Min azmi. Baca macam tu. Salah tak boleh. Kita dengar pun memang baca tu salah. Dan bunyi Quran tu dia bukannya bunyi macam orang malas, macam bunyi kasar. Tak ada. Dia memang bunyi yang lunak, yang sedap aja. Okay. Anhum. Terlampau slow motion. Anhum. Dia keluar. Tak boleh. Benda yang bersukun kita dah tahu dah. Mesti jelas bunyi dia. Anhum. Tapi tak boleh baca anhum. Pun tak boleh. Itu tunjuk kita dah putuskan bunyi nun mati dengan huruf ha. Sedangkan dia dalam satu kalimah. Tak boleh baca anhum. Itu dah putus. Itu mesti anhum. Sebab dia dalam satu. Anhum. Itu kasar. Pun tak boleh juga. Melebih tak boleh. Terlampau pendek pun tak boleh. Okay. Ini ni. Ta'qiluna. Dia baca ta'qiluna. Dia jadi ta'a kat sini. Sini huruf ain. Sempit. Ta'qiluna. Macam tu. Ta'qiluna pun tak boleh. Jadi putus. Tak. Itu dia baca huruf hamzah. Ta'qiluna pun tak boleh. Dia tak ada putus bunyi. Ta'qiluna. Bunyi lembut. So jangan terlampau slow motion. Jangan terlampau keras sampai putus bunyi. Sebab tu tajuk ni memang dia kena betul-betul ngam-ngam. Kalau dia kata macam itu, kita kena follow sebiji dia. Kita tak boleh terlebih. Pasal sengit sikit dah lari bunyi. Okay. Yang ke-12, melafazkan sebutan hijaiyah berharokat bawah, bila baris bawah, dengan nipis dan jelas. Ini pun sama juga isu dia. Macam tadi bari atas, bari depan, ini bari bawah. Jangan karih, tumuna, au qauma soleh. Ini tu banyak dengar soleh. Ihbitu ila fihim reh. Itu tak boleh. Robawari. Kita balik, kalau kita susah nak sebut, kita balik ke asal balik. Robawari. Kita sebut robawari.
Yang ri itulah original, itulah kena kekal bunyi. Jangan terpengaruh, sebab tu kita tak boleh terpengaruh huruf sebelah dia. Dia tetap dia juga, identiti dia. Karihtumuna al-qawma salih lam bawah li hamati salih. Macam tu kita kena campur-campur bunyi suku kata tu. Ihbitu, bitu, ni bunyi dia kasar tak boleh. Ihbitu, dah disebab rokhawah ada angin. Ihbitu, bunyi macam kita penat tu. Ihbitu ila fi himrih rabawari hamatirih ila fi himrih lata rihlata rehlata tu reh tak mau. So benda yang ni semua i ni tak mau. Kita pakai ruang bawah sebab i betul-betul tepat i. Ri, i, b, t, c macam tu. Kita dah belajar awal lagi. So kita kena kekal bunyi tu, jangan tukar-tukar lain ni dah. 13. Melafalkan sebutan huruf waw berbaris depan dengan huruf hamzah. Ini tukar jarak huruf yang jauh. Okey, ini pun sama juga, selalu juga berlaku. Bila waw baris depan, dia sebenarnya bunyi wu. Wa, wi, wu. Waw lah muncul, makhraj waw dekat bibir. Wu, wa, wi, wu. Tapi apa yang berlaku? Wu akan jadi u. U bila kita u, namanya dia huruf hamzah. A, i, u. Hamzah di sini. So jauh tu hamzah dengan waw kat sini. Jarak tu jauh. Macam mana boleh dia sedangkan dekat sini kita pergi ke sini. Sebab apa? Kita dah tahu hamzah tu senang nak sebut. Berbanding dengan huruf waw, waw kena muncul. So kita apa hal jadi pun susah ke senang kita kena praktis. Waw tetap waw. Wujuhahum. Wujuhakum. Illa wus'aha. Wus'aha. Dengan illa us'aha. Memang majoriti orang macam tu. Us'aha. Al-usqa. Cakap al-wusqa. Lepas tu kena bagi masa. Tak sempat dia muncul. Dia tak sempat muncul tu lah dia akan jadi ke hamzah tu. Sebab kita dah buang bunyi macam seolah kalau kita tulis tu W lah. Sebelum kita dah buang W, tinggal U je lah. U tu pun kita datang dari sini lah. Berhalkum. Huruf hamzah. Jadi wu'idal muttaqun. Wu'idal. So kena muncul. Wu'idal. U'idal. Nanti dari sini. Maksudnya kita dah start dari sini. Kita tak start dari sini. Sedangkan waw start dari bibir ni lah. Jangan reverse ke belakang. Kalau u, kita dah udara keluar dari sini dah. U'idal. U'idal. Sedangkan dia wu'idal. Depan belakang bunyi dia. Wu'idal muttaqun. So berhati-hati. Huruf baris atas, baris bawah, baris depan tu kena tepat bunyi. A, i, u, ba, bi, bu. Kita dah belajar pun. Wa, wi, wu. Bunyi ni. So bila bunyi tu bila dah duduk dalam satu ayat, dah duduk dalam satu kalimah, kita kena kontrol dia bunyi. Tak boleh terpengaruh orang sebelah. Dia tetap kekal yang sama. Ini yang minggu lepas. Yang mana perempuan ada yang tak adil kan. So kita go through sambil lalu je lah. Okay, yang ni hari ni punya. Ni yang 14 ni hari ni punya. Perkemaskan sebutan huruf mim bertanda sukun apabila bertemu huruf waw dan fa. Ia berada pada makhraj yang sama. Lafaz dari izhar bukan idgham. Okay, saya guna izhar idgham pun perempuan pun mesti dah tahu dah. Sebab perempuan pun bukannya yang zero, saya tahu kat sini pun bukan zero dah. Sebab ramai yang zero tu dah tarik diri, dah tak masuk kelas pun, dah tak ada. So yang majoriti memang dah gerti lah. Yang basic pun tahu. Tapi kalau ada juga yang memang seorang dua yang memang betul-betul zero ke apa, InsyaAllah kalau perempuan ikut ni insyaAllah boleh tahu jugalah, bukan langsung tak tahu. Okay, bila kita guna kata perkataan izhar, maksudnya jelas. Jelaskan sebutan. Bila kata idgham, kita kena masukkan bunyi sebutan. Itu maksud izhar adalah jelaskan, idgham masukkan. Ini dalam istilah dalam buku tajwid, dalam ilmu tajwid ini kita akan guna istilah ni. Okay. So isu dekat sini, huruf mim ni apabila jumpa dengan waw, jumpa dengan fa, waw dengan fa makhraj dekat bibir. Okay, kat sini, semua kat sini ada 4 huruf yang kat bibir tu. Apa huruf yang 4 tu? Huruf mim, huruf ba, huruf waw, huruf fa. 4 ni, dia area bibir. So bila benda area bibir ni kat sini, bila dah macam ni, huruf mim bibir. So bila dia jumpa dengan kawan dia duduk waw dengan fa pun bibir juga. Isu dekat sini kita baca tak baca dengan izhar, tak baca dengan jelas. Kita pergi idghamkan dia, kita masukkan dia pula bunyi. Sebab apa kita dah benda tu dah area situ je. Dan macam mana boleh jadi idgham, macam mana boleh jadi masuk tu sebab kita malas nak tutup mulut dulu, nak buka balik. Sebab itu jadi dia. Sebab mim kita tahu sifat dia tutup mulut, tutup. Waw kena buka. Fa kena bibir lembut.
So kita malas nak tutup mulut dulu, terus nak pergi ke huruf yang selepas dia, macam huruf waw ni selepas dia, atau huruf fa selepas dia, kita jadi saut sekali lah, sekali harum, terus sekali jalan je. Contoh ni yang sebenar. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ini sebenar. Tapi orang baca yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dengar tak? Hiu wa yamudduhum. Ada bunyi hiu. Sebab apa dia tak tutup mulut ni kat ba, terus ha ni pergi ke waw je. Hiu, hiu, waw ni mim dia dah hilang. So apa dia malas nak pergi buat kerja 2 kali lah, nak tutup untuk mim dulu. Lepas tu nak pergi waw nak kena buka balik. Dia nak hauk sekali. Dia saut sekali, ha dengan waw ni terus masuk. Bihiu, siap dengan dengung sekali dia letak. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Tapi dengung dia tak ada dengung. Hiu panjang tak ada. Tapi dia masuk tu ada bunyi dengung. Hiu wa yamudduhum. Perempuan perhati. Kalau masuk perempuan ni, perempuan yang mana bertadarus tu tengok ada tak orang baca macam tu. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Hiu wa yamudduhum. Nampak macam betul tapi salah. Dia mesti tutup mulut dulu sebab ni ada mim. Settlekan dia walaupun duduk setempat, tetap mim sifat mim, waw sifat waw. Waw kena muncung, mim tak muncung. So mim kena tutuplah dia dulu. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dan bila him pun him wa pun tak boleh. Dah jadi macam putus kalimah tu. Dia tutup mulut tapi yang biasalah tu kan mim kan ada sifat dengung yang original dia. Yang sikit sangat tu yang paling minimum tu. So kena macam biasa je. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Macam tu tak boleh. Him, putus. Wa, him, wa. Itu dah macam putus. Him, wa. Beza dengan him, wa. Lain. Kalau itu salah, kalau him, wa pun memang salah. Itu semua yang salah. Tak boleh. So settlekan satu-satu. Sebab kita dah ramai dia orang baca macam ni. Okay, contoh yang ni. Ta'khuduhum wa hum ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Hum. Okay, tapi hum ni sini jumpa ya mungkin dia tak kritikal sangat. Tapi jumpa waw ni lah. Ta'khuduhum wa hum. Dia ada bunyi ke tu hum. Dia sekali hauk sekali. So mim tu dia dah lepas. Dia tak sebut mim. Dia pergi waw terus. So ha ni terus masuk kat waw. Itu nama dia idgham. Bukan idgham. Jangan masuk. Apa yang berlaku kita masuk ha masuk kat waw. Salah mana boleh masuk sebab dia kena baca jelas. Ta'khuzuhum wa hum wa hub wa pun tak boleh. Ta'khuzuhum wa hub yakhisimun. Potong-potong kan. Itu tak boleh. Dia dah putus terus bunyi tu. Dia tak boleh baca macam tu. Dia mesti baca ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Ta'khuzuhum salah. So mana bunyi hum tu memang salah. Sebab apa? Dah dimasuk kan dia set dengan bunyi dengung sekali. Itu memang salah, tak boleh. Sebab apa? Area dah lampau dekat, sebab tu kena bagi betul-betul. Jangan main hauk sekali, tak boleh. Macam ni. Ni kalau jumpa fa pula. Lahum faya'tadhirun. Lahum faya'tadhirun. Okay, kalau baca lahum faya'tadhirun pun salah. Sebab kita putus. Lahum faya'tadhirun. Bunyi nafas dia dah putus. Lahum faya'tadhirun. Mana boleh macam tu? Itu dah putus. Sedangkan kita baca lap biasa je. Lahum faya'tadhirun. Kalau jenis hauk tu. Lahum faya'tadhirun. Lahum. Dia tak nak tutup mim. Mim kan tutup betul-betul. Settle tutup betul-betul bibir tu. Tapi bukanlah kemam kuat-kuat. Tak payah. Dia tak boleh kemam pun. Letak je. Lahum faya'tadhirun. Hum fa. Hum fa. Memang salah. Tapi kalau di antara fa dengan waw lagi kita nampak dunia kritikal. Tapi memang dua-dua ni pun salah. Tapi waw tu lagi nampak. Yang jelas kalau orang yang tak reti belajar tajwid ke apa benda pun, kalau dia biasa dengar, dia tahu macam bunyi macam pelik. Terutama sekali kalau pada surah Al-Fatihah. Ni paling famous sekali bila orang baca alaihim waladdallin. Alaihim ada hiu kat situ. Alaihim waladdallin. Salah.
Jangan rasa macam betul tu salah tu. Alaihim. Sebab dia dah haruk sekali. Maksudnya dia dah pergi buang mim, dia malah tutup mulut mim. Ha dia tu pergi ke waw je. Alaihim. Itu maksudnya idgham. So kita tak mau idgham, tak boleh. Kena izhar, baca secara izhar, jelaskan. Alaihim walau dhalin. Alaihim wa him wa. Yang macam alaihim walau. Kan macam putus-putus, nak masuk dalam macam nafas tak cukup tu. Alaihim walau. Tu tak mau. So dua jenis tu tak boleh. Alaihim walau tu dah putus. Alaihim walau tu dah masuk, salah, tak boleh. Mesti satu-satu. Alaihim walau. Alaihim. Tutup mulut dulu. Settle satu-satu. Jangan kalut. Bila kalut tu jadi hauk sekali tu. Okey. Lepas tu Puanku Pisah kita tak boleh jawab sekarang ya kalau ada soalan pun. Okey, alaikum wala macam ni. Okey, alaikum sini. Alaikum warahmatu. Alaikum. Settle. Alaikum warahmatu. Alaikum warahmakum. Putus, tak mau. Alaikum warahmatu. Dah masuk, tak mau. Mesti alaikum warahmatu. Alaikum tutup. Settlekan satu-satu. Jangan hauk sekali tak boleh, putus terus pun tak boleh. Itu kena berhati-hati. Sebab dia duduk makhraj yang sama. Kalau duduk jauh-jauh mungkin senang kontrol. Tapi bila duduk semua sekali, inilah ulama paling risau apabila kita ni orang ajam, tak kira siapa pun, bila baca Quran dengan tak ikut makhraj yang betul, tak ada sifat. Inilah ulama qura' ni, dia risau bila kita baca macam nilah. Sebab itulah datang ni hukum mim tu tutup mulut, waw tu kena muncung supaya kita tak buat kesilapan tu. So apa kesilapan macam ni sebab ni lah mulut tak tutup, tu nak muncung, dia macam hauk sekali. Tu tak boleh, kena bagi satu-satu. Kalau betul lah mim ni boleh masuk, tak perlulah letak mim kat sini. Ulama boleh terus masuk kaf ni buat ada tanda sabdu ke apa jumlah lain yang kita boleh masuk. Tapi sebenarnya tak ada, memang kita kena sebut satu-satu. Okay, huruf yang bersukun, memang kita kena jelaskan sifat dia. Mim kita tahu lah mim, tutup mulut. Kum, am, tam, sam, tutup. Dan dia pun boleh tutup ada dengung yang very minimum, memang original dia je. Tak ada lebih-lebih, jangan alaikum warah, itu lebih, tak boleh sebab dia tak ada hukum tu. Ini ada hukum izhar, kita panggil izhar syafawi. Kalau hukum mati nantilah. Tapi tak kisah kalau perempuan tak tahu nama hukum pun, asalkan nampak benda yang bersukun, jelaskan sifat dia. Mim ada sifat dia, mim tutup dah, dia tutup mulut, dari segi bibir, makhraj bibir, sifat dia kena tutup. Sebelum tutup lah, bila tutup ada bunyi dengung. Dan dengung dia yang minimum sekali lah, bukan dengung yang tinggi macam bersabdu tu. Itu dia lah dengung yang paling panjang. Okay? So jelaskan, bila jumpa fa, jumpa dengan huruf waw, pastikan settlekan mim dulu. Jangan alaikum, sebab kita dah banyak kali dengar orang baca macam tu. So memang salah, tak boleh. Kalau perempuan tak buat, alhamdulillah, bagus. Jangan buat. Tapi kalau dengar orang buat, kena beritahu, tak boleh baca macam tu. Okay, yang kelima, penulisan huruf ziyadah, ini huruf yang tambahan pada resam Nusmani. Pada resam lah, pada penulisan. Apa akan nampak ni? Apa yang kita nota ni, nota yang saya buat ni lebih pada macam bila orang buka Quran, apa nampak dah ada benda tanda macam ni, ada tanda macam tu, macam tu. Yang kita tengok Quran, apa benda ni benda. So kita bagi penerangan tentang apa yang puan nampak tu lah. Okay, direct terus pada apa yang puan nampak. Okay, dalam Quran kita nampak macam ni, penulisan huruf ziyadah. Ziyadah maksudnya tambahan pada resam. Resam ni penulisan lah. Okay, huruf ziyadah ni apa? Huruf ziyadah ada dua jenis. Satu sifir mustadir, satu sifir mustatil. Okay, nama-nama ni sifir ni puan hafal boleh hafal lah. Tapi kita nak penting tengok fungsi dia. Dan tengok tanda bentuk bulat tu yang ada beza di antara sifir mustadir dengan sifir mustatil ni. Bentuk pattern bulat dia tu yang ada beza. Ni, bulat ni ada beza. Okay, bulat ni lebih sinding macam sengit sikit. Apa tengok dalam Quran ada banyak jumpa ni. Satu lagi yang bulat ni, bulat bujum ni macam huruf kalau kita kat keyboard tu, komputer tu macam huruf kosong tu. Tak kosong kan tengok. Dia sebab dia bulat bujum meninggi. Dia macam kita huruf kosong tu lah. Nanti sifir tu nama dia tak sifir kosong kan. Sifir. Okey, so bila apa beza dia? Yang kalau jenis macam ni tidak dibunyikan sama ada ketika waqaf ni nak berhenti. Wasal ni baca sambung, okey? Ada pada huruf alif waw ya, maknanya huruf bulat ni, bulat macam ni,
Dia ada duduk atas huruf alif, huruf waw, huruf ya. Kita akan jumpa macam ni. Macam ni duduk atas huruf waw. Ni duduk atas huruf alif. Nanti puan jumpalah sampel atas huruf ya. Tapi dia akan duduk atas 3 huruf ni lah. Tapi pattern macam ni, Dia macam bulat tu macam dia menyending sikit. Okey. Yang ini pula pattern dia bulat bujur meninggi. Kita panggil bulat bujur meninggi sebab dia nampak macam huruf O. Macam huruf kosong tu lah. Okey. Tidak dibaca ketika wasal. Ini bila kita baca sambung, kita tak ada fungsi. Tapi dibaca ketika waqaf. Nak berhenti nanti baru kita akan bunyikan benda tu. Dia tak ada bunyi sebenarnya untuk kita baca panjang. Dan dia ada pada huruf alif sahaja. Okay. Pastikan bulat macam ni, bulat bujur meninggi ni, dia ada duduk atas huruf alif sahaja. Yang ini, yang jenis sengit sikit ni, dia akan duduk huruf alif waw ya. Itu beza dia. Dalam macam ni, tak banyak dalam Quran. Ini memang paling banyak lah huruf tambah ni. Ini saja. Kita nak beritahu bahawa fungsi dia ni kalau duduk atas macam ni, yang sending ni, dia tak ada bunyi panjang-panjang pun tak ada. Dia tak ada fungsi apa-apa pun. Ada pada tulisan baca tak ada apa-apa. So dia ada pada kat situ. So jangan baca panjang lu pun tak ada Dia tak ada fungsi apa-apa. Yang ini pula dia ada fungsi bila kalau dia duduk kat tengah ayat, kita baca sambung, so benda bulat ni kita tak pakai. Kita baca la satu akad je lah. Tapi kalau kita berhenti dekat dia, kena baca 2 akad. As-sabila. Kalau kita berhenti kat dia, baru dia akan berfungsi sebagai 2 harakat benda bulat ni. Ini sebagai isyarat, tanda, simbol menunjukkan huruf ni kita kena baca 2 harakat. La. Kalau berhenti, nak sambung as-sabila tu apalah ayat sambung dia tu. Kita tengok contoh teks kat bawah kan. Okay, contoh kalimah dan ayat yang mengandungi sifir mustadir tidak dibunyikan sama ada kita waqaf dan wasal. Okay, kita cakap tadi itulah. Tengok. Ini semua teks Quran. Ini tengok, dia duduk atas huruf ya, benda bulat ni, bulat sengit ni. Duduk atas huruf ya. Ni sampel duduk atas huruf ya. Ini duduk atas huruf alif. Macam tu. Tadi kita nampak atas huruf waw. Macam ni sampel duduk atas waw kan. Ini sampel duduk atas huruf ya, huruf alif. Ini bentuk dia kecil je. Memang pun pernah nampak dah banyak pun. Tapi bila pun nak baca dia tak ada fungsi apa-apa. Dia punya biasa je. So kita baca afai ke panjang tak ada apa-apa. So benda bulat ni tak ada fungsi. Min nabail mursalin, nabail. Tak baca min nabai. Memang tak ada. Benda bulat ni tak ada apa-apa. Li syai'in. So alif pun dia tak ada fungsi apa-apa pun. Yang baca li syai'in. Salah lah tu. Memang salah pun. Tak ada So bila kita nampak benda ni, tak ada fungsi. Tengok macam ni. Ini pada teks Quran yang betul. Kita tunjuk je lah sampel tu. Macam mana bentuk dia. Wayar ju ada duduk atas alif. Dia tak ada fungsi apa-apa pun. Biasa je. Kita berhenti kat dia pun sama wayar ju. Kita sambung pun wayar ju sama je. Tak ada apa-apa. Berhenti pun sama ju. Baca sambung pun ju juga kalau untuk pada ayat ni lah, pada kalimah ni. Okay, so ni tak ada apa-apa. Tak ada. Ini sampel je. Ini untuk waw, untuk alif. Ini sampel. Dia tak ada fungsi. Sifir mustadir duduk atas huruf alif, waw, ya, tapi dia tak ada fungsi. Kita sambung, baca sambung ke tu, kita berhenti kat dia pun tak ada apa-apalah. Okey. Cuma dekat sini contoh kalimah dan ayat yang mengandungi sifir mustatir, bulat bujur meninggi. Tidak dibaca ketika wasal tapi dibaca kita waqaf dengan kadar 2 harakat. Inilah dia yang benda yang ni bulat bujur meninggi yang bentuk macam telur tu lah, dia macam tinggi macam huruf O, macam huruf kosong. Kalau kat keyboard kita tu macam bentuk kosong tu lah. Dia pun kita jarang jumpa tapi memang ada lah. Tapi sebab tu kita kena tahu cara nak guna dia ni. Ini contoh kita baca sambung. As-sabila rabbana. Ini kita contoh sambung. As-sabila rabbana. La satu hakat saja. Kalau lah kita nak berhenti dekat dia, as-sabila rabbana. Itu lain. Kalau berhenti jadi 2 hakat. Kalau sambung sekali jalan, satu je. As-sabila rabbana. Okey, cuba kita baca sambung. Ar-rasula wa qalu. Ar-rasula wa qalu. Itu baca sambung. Kalau berhenti, ar-rasula wa qalu. La. Berhenti kat dia jadi 2 hakat. Baca sambung satu je. La tu satu je. Kalau baca
berhenti, baru la ni akan jadi 2 harakat. Itu kita nampak beza benda bulat tu. Okey. Az-zununa. Ni kalau contoh berhenti. Az-zununa. Hunalika. Az-zununa. Hunalika. Itu kalau berhenti. Nak baca sambung. Az-zununa hunalika. Az-zununa hunalika. Macam tu. So ingat, bila bulat bujur meninggi macam O ni, lakinna. Tapi kalau berhenti, lakin. Itu sebabkan dia nun sabdu. Nun sabdu kita berhenti. Ya betul lah, kena baca 2 harakat. Lakinna. Kalau sambung, lakinna huwallahu rabbi. Lakinna huwallahu rabbi. Itu sambung. Kalau nak berhenti kat dia, contohlah nafas tak cukup ke. Lakinna. Tapi kalau dah baru start takkanlah nafas pendek mestilah kalau sambung. Contoh kita ada ayat lagi sambung atas-atas ni kan. Kalau nafas tak pendek berhenti kat sini, baca 2 harakat. Kalau nafas kita memang panjang boleh sambung sampai habis, kita kena baca 1 harakat saja. 1 harakat dan dia ni dengung lah sebab ni sabdu kan dengung kan. Sama juga kat sini. Ni kita baca sambung, jumpa lagi bulat bujur meninggi ni. So kalau nak berhenti dekat dia, taroni ana tu kalau berhenti. Kalau nak baca sambung, taroni ana aqalla minka mala. Contoh. So nak sambung satu na dia. Kalau nak berhenti, na. Sambung, na. Itu bezanya benda bulat bujur meninggi dengan yang tadi tu. Yang ni bentuk dia buat yang sengit. So tak ada fungsi apa-apa. Berhenti ke sambung ke dia tak ada fungsi. Tapi ini kena berhati-hati. Kena tengok. Kalau jumpa bentuk macam ni. Sebab apa saya tahu ada orang selama hari ni dia sama je. Bujur meninggi ke tak bujur ke apa ke dia baca sambil lalu je. Sedangkan ni ada pattern dia, ada maksud. So bila macam ni kena boleh berhenti 2 harakat. Tak berhenti 1 je. Berhati-hati kan tengokkan pattern tu. Okey, ini info tambahan. Kita pasal tentang lafaz jalalah. Okey. Kita selalu kan kita cakap kenapa baca Allah kena baca 2 harakat. Sebab apa? Ramai je orang baca Allah ni tak baca 2 harakat. Allah, Allah. Macam tu. Dia mesti Allah. Dia baca panjang. Okey, ini bentuk lafaz jalalah pattern tulisan macam ni. Ini pun Allah jugalah sama juga lafaz jalalah. Tapi ini penulisan bentuk macam ni. Kan biasa kita nampak tulisan khot, design-design ke apa kan guna macam ni, pattern macam ni. Ini tulisan resam imla'i. Yang Quran jenis lama tu, yang Quran Majid tu. Dia tulisan ni. Dia benda dia tak ada salah pun okey je. Kalau perempuan mahir tajwid, nak guna Quran imla'i, tapi kena mahir tajwid lah. Sebab kat situ nun mati pun ada sukun. Dia tu ifak ke, ma'al gunnah ke, idgham ma'al gunnah ke, bila gunnah ke apa semua tu. Dia tak ada. Dia kalau nun mati semua, nun tu ada sukun. So perempuan tak boleh nak beza dia tu izhar ke apa. Tapi resam Rosmani, yang mana hukum izhar ada sukun. Idgham dia kosongkan. Tanwin dia sengit. Kalau macam ni tanwin sengit ke apa semua sama pattern. Sebab tu kita tak gunalah resam imla'i ni. Kita guna resam Rosmani. Tapi kalau resam imla'i kita nampak kata Allah tu, dia tulis macam ni. Ada alif kecil atas ni. Macam ni kita tak ada letak alif kecil atas ni. Okey. Itu beza dia dari segi penulisan. Okey. Kenapa dibaca dengan 2 harakat? Kan kita suruh baca Allah. Tapi kenapa baca 2 harakat? Sebab apa? Asal dia kerana asal tulisannya mengandungi huruf alif mat. Ini asal penulisan dia. Alif, lam, lam ni. Ada alif kat sini. Itu baru ha. Sebab tu kita baca Allah. Kita baca Allah. Allah. Betul tu cepat yang tu. Sebab tu kita kata 2 harakat. Kat mana datang 2 harakat tu? Kat sini lah. Inilah alif yang menunjukkan kita kena baca 2 harakat tu. Alif mat. Allah. So bila penulisan Quran dia kan ada penambahbaikan dari masa ke semasa. So ulama qura kita tak perlulah buat tulis macam ni. So buat je macam ni. Tulisan yang sekarang ni Allah macam ni. Ada sabdu ni bukan baris atas tapi alif mat tu tak perlu letak sebab apa nanti akan sama macam imla'i ni lah. Dan dia kenapa tak nak sama sebab ini. Ni di antara sebab dia tu kenapa tidak dikekalkan alif kecil di atas syaddah sabdu tu macam ni lah. Kenapa tak kekal macam ni? Kerana ada qiraat lain yang membacanya dengan bunyi seperti Allah sedangkan ianya adalah nama berhala. Ni daripada surah An-Najmi ayat 19. Allata wal Uzza. Ni kita tinggal baris. Bukan baris. Memang macam ni. Allata wal Uzza. Allata wal Uzza. Baca sama je. Al-Quran sama je. Cuma penulisan tu. Bila Rasul Rosmani alif kecil tu kat sini.
Bila resan imla'i, alif kecil duduk atas. So atas kan macam sama je macam Allah ni. Macam ni. Allata ni Allah. Sebab tu Allata ni kan nama berhala. Berhala Allata, Uzza, Wusta semua tu. So bila pattern dia macam ni, nak seakan macam ni. Macam Allah ni. So bila nak seakan, kita tak nak orang salah baca. Sebab apa? Dalam resan Rusmani, huruf ta ni, kalau ta marbutah je lah bunyi ha. Tapi untuk kiraat lain ada bunyi macam ha. Dia akan macam Allah. Tapi maksud Allah tu bukan maksud Allah ni. Maksud dia Allah tu berhala tu. Dia kan jadi confused kat situ. So bila tak nak confuse tu tak payah nak letak alif kecil ke apa, kekalkan macam biasa je. Sedangkan alif tu dah tahu dia wujud kat sini. So pattern ni kekal sampai hari ni Allah tu resan Rusmani ni pattern dia. Pattern dia yang ini untuk resan imla'i yang lama tu lah. Tapi kan kita sekarang ni khot masih ada, bukan salah pun, tak ada salah pun. Cuma kita tu lah bila kita baca dari segi kiraat lain. Dia akan baca Allah kalau dia berhenti lah kat situ. Tapi biasanya tak adalah orang berhenti. Tapi ulama' tu terlampau banyak hati nak menjaga. Sebab kita ni orang ajam. Orang pada negara lain apa semua, bukan orang Arab. Dan orang Arab sendiri pun kalau dia tak belajar tajwid pun dia buat salah yang sama juga. Macam kita juga lah, sama je. Sebab tu bila Quran dia ada bahasa dia sendiri. Kita tak boleh macam ikut suka-suka. Sebab tu dari segi penulisan pun ulama' terlampau buat sampai detail macam ni supaya kita jangan buat benda salah tu. Nak elak kan. Kalau macam ni kan nampak pattern nak sama dah. Allata dengan Allah kan nak sama dari segi penulisan. So bila orang kan kita tak mahir dah ni, tak nak talaki, tak nak belajar, tak nak apa, kita main baca hentam je. Allah macam tu kan. Saya kata Allata wal Uzza, Allata wal Uzza. Sebab tu Resan Rusmani kena elak pada semua tu, tak payahlah nanti kan orang confuse ke apa. Kekal kat Allah ni tak perlulah letak alif kat atas ni. So buat macam biasa, kita baca macam biasa lah. Tapi kena bagi 2 harakat lah baca Allah. Sebab apa asal dia macam ni? Ada alif kat sini. Sebab tu kita baca 2 harakat. Bukan kita sahaja suruh baca 2 harakat. Panjang si Allah tu baca panjang sikit. Kenapa baca panjang? Tak tahulah dah ustaz suruh baca panjang. Mana boleh suruh baca panjang? Memang sebab penulisan asal dia memang ada huruf mat kat sini. Sebab tu nama dia ada alif mat tapi kekal capital macam ni lah. Allah. Ini asalnya. Okay. Supaya nak apa bezakan dengan kalau macam ni kan sama macam Allata. Ni Allata. Kalau macam ni dah tak ada orang confuse. Ni Allah lain. Allata wal Uzza pun lain. So jauh lah bila segi penulisan pun lain. Cuma ini nampak nak seakan. Kalau resan imla'i ni lah. Sebab tu kita kekalkan yang macam ni lah resan Rusmani. Sebab tu puan-puan nak baca Quran, tak ada masalah pun kalau puan nak baca resan imla'i. Apa Quran Majid yang zaman dulu tu kan, zaman kita 70-an 60-an kan guna Quran yang dah lama tu. Tapi kalau puan mahir tajwid boleh je guna, tak ada masalah pun. Yang penting baca tu betul. Dari segi penulisan tu tak ada masalah. Tapi kalau kita kena mahir lah, sebab apa resan imla'i ni dia tak macam resan Rusmani. Resan Rusmani dah siap dah, Tamir Sengit dia dah standby nak dengung. Dia dah tahu Tamir straight tu selari betul-betul tu. Tak payah dengung, kena baca jelas. Tapi imla'i tak ada. Semua akan jadi straight dan selari je. Kita yang kena tahu. Hukum ni, huruf ni jumpa ni, izhar ke, idgham ke, itu kena. Sebab tu kita zaman dulu, kita malas nak mengaji, bukan malas, kita susah nak mengaji, belajar tak susah. Sebab memang dari segi penulisan kita susah nak hafal. Kan ini nun mati jumpa ba. Kalau resan Rusmani, nun mati jumpa ba, dia ada tak mim kecil, kita dah tahu dia iklab. Tapi kalau resan imla'i tak ada, dia semua nun tu mati kat sukun kat semua. So kita dah confused macam mana kan. Dan pula kalau sekarang perempuan dah mahir dengan resan Rusmani, tiba nak baca resan imla'i pun tak boleh, akan jadi confused juga. Sebab perempuan dah mahir dengan undang-undang resan Rusmani, tiba nak pergi yang resan imla'i, agak confused kat situ. Kecuali perempuan memang mahir tajwid lah, nampak aja huruf apa jumpa apa, tak kisahlah simbol, itu boleh. Itu boleh guna. Sebenarnya tak ada masalah pun nak guna. Jadi perempuan memang betul mahir tajwid lah. Okey. Itu dari segi Allah. Okay, sekarang kita tengok pasal isti'azah. Okay, isti'azah ni lah a'udzubillah tu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bunyi dia. So bila baca isti'azah, okay, kita tengok isti'azah ni. Bila nak baca kuat, bila nak baca nyaring, bila nak baca perlahan pula. Okay, bila nak baca kuat, dia khalayak ramai dalam majlis. Kalau kita ada satu majlis kan, kita dah bengkel ni, kepada seorang nak baca, dia mesti baca kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kena baca kuat. Ataupun orang pertama yang memulakan bacaan dalam tadarus. Okay, kan perempuan baru jadi tadarus kan? Ada 10 orang ke berapa orang lah, tak kisahlah. Orang yang first tu yang baca kuat, a'udzubillah.
Orang yang nak mula start tu, dia baca kuat. Ni kita isu sekarang ni kita cerita tentang A'udzubillah ni, isti'azah ni nak dibaca kuat. Bila nak baca kuat tu? Masa dia khalayak ramai dalam majlis, dia nak start baca, okay, dia kena baca kuat. Orang pertama yang mulakan bacaan tadarus, dia kena baca kuat. Itu dan next tu kan orang kedua pula, so orang kedua tu akan baca secara perlahan saja. Dia macam diri dia seorang je lah dengar, tak perlu dah sampai satu grup tu dengar. Yang first tu dia baca kuat. Okay? Bila pula nak baca kuat, jika ada tetamu atau hadirin yang mendengar bacaan Quran. Katalah kita tengah ngaji-ngaji juga adalah orang sesiapa dekat situ dengar. Tu kita kena baca kuat supaya dia tahu kita tengah nak baca Quran. Kalau tak nanti kan dia sembang entah apa pun dia tak tahu. Bila kita baca A'udzubillah tu orang dah tahu dah, oh orang ni nak ngaji. So orang tu akan automatik kan tak adalah nak sembang apa kan, kurang dah nak bercakap sebab apa kita nak tengah nak ngaji. Okey. Lepas tu bila pula nak baca kuat, baca Quran dalam proses pembelajaran. Contohnya kita tengah talaki nak belajar apa semua, itu kena baca kuat. A'udzubillah supaya guru tu dengar. Betul tak sebutan. Okay, itu bila nak baca kuat lah. Okay, bila pula nak baca perlahan, membaca Quran secara berseorangan. Kita baca seseorang lah, kita nak ngaji lepas solat ke, kita seseorang dalam bilik ke apa ke, tak perlu baca A'udzubillah. Kuat-kuat tak perlulah, macam biasalah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tu baca sendiri, perlahan je lah. Ataupun kita macam Auzubillah, pendek je lah, perlahan je. Okay. Yang kedua, selepas tu bila nak baca perlahan, bukan orang pertama yang baca Quran dalam tadarus. Yang tadilah orang first baca kuat, orang yang second, third semua tu baca perlahan untuk diri dia sendiri, so orang dengar dah lah, macam tu je. Lepas tu dia teruslah baca surah apa nak baca tu. Lepas tu ketiga dalam solat. Dalam solat kita kan nak baca surah apa-apa tu, kita nak start Auzubillah apa, tu baca perlahan je lah, tak ada baca Auzubillah kuat-kuat, tak ada pun. So ini bila kita nak tahu isti'azah ni bila nak baca kuat, bila nak baca perlahan. Ingat bila kita contoh kita macam macam tadi kita kata jika ada tetamu, ada orang ramai ke apa, bila kita nak ngaji, so bila kita kena kuatkan tu supaya orang tahu oh kita nak ngaji. So automatic orang tu akan tahu orang ni nak ngaji, so dia akan pergi beredar dari situ ke, ataupun dia duduk situ nak dengar ke, apa-apalah, maknanya dia tahu kita nak mengaji. Itu maksudnya kita nak kena baca kuat tu. Okey. Dan jumhur ulama bersepakat bahawa hukum baca isti'azah adalah sunat ketika nak mulakan bacaan Quran. Tapi sebaiknya dia hukum ni sunat. Tak baca pun tak apa. Tapi sebaiknya kita baca sebab apa? Kita ni baca Quran, kita memang akan hadapi banyak gangguan. Kita mengantuk lah, kita salah tengok baris lah, kita salah kita nak baca laju lah. Semua tu, itu semua gangguan. So bila banyak gangguan, memang kita digalakkan bacalah isti'azah ni, A'udzubillah ni. Supaya kita tenang, sebenarnya tu relax dulu, tenang dulu. Baru kita baca. Sebab kita nak gangguan tu. Sebab gangguan tu memang akan ada. Okey, sebab tu walaupun dia sunat tapi sangat digalakkan untuk baca. Nak baca Quran tu kena baca dulu. Dan ingat bila nak lafaz mesti kita dah belajar makhraj, sebut dengan betul-betul. Ini huruf hamzah, ni huruf ain. Beza. Apa yang berlaku? Hamzah jadi ini hamzah, ini pun ikut jadi hamzah. Ini hamzah jadi ain, jadi dua-dua ain, ataupun dia saut sekali A'udzubillah. Dia dengar Apa sendiri dengar. Mana yang bunyi tu macam saut sekali ke, dengar dua-dua ain ke, dua-dua hamzah ke, cuba orang dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang first A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, yang ketiga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok. Ada yang macam ini dia saut sekali. Hamzah dengan ain tu sekali jalan. Dan dia dengan dengung lagi. Ain mana ada dengung. Sebab tu bila huruf ain dia ada keluar daripada sini. Dan dia keluar, kita mesti make sure udara tu lepas ke mulut saja, jangan pergi naik ke hidung. Naik ke hidung akan jadi dengung. Itu dengung. Ain tak ada dengung. Dia huruf dia tak ada dengung. Dengung huruf nun dengan mim je. So ain pasti angin tu keluar mulut terus keluar saja. A'udzubillah. Kalau itu dengung, dia pergi ke hidung. Macam orang sengau tu. Itu salah. Kalau baca itu dah dua hamzah. Jadi tu jadi u juga. Sebab kan dia ke sini, beza atas bawah dia. Tu dua hamzah. Tu dua ain. Dua ain.
Sebab tu benda ni, bukan kata benda ni lah. Bila kita dah belajar makhraj, kita letak makhraj dengan sifat urut yang sangat detail tu, supaya bila perempuan nak lafaz isti'azah, lafaz bismillah, lafaz Allah tu semua, letak betul-betul dah. Tak boleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah. Kita selalu sebab macam tu. A'udzubillah ni memang bukan berdaya ayat Quran. Tapi ulama letakkan dia mesti kita digalakkan baca sebab kita nak minta perlindungan. Sebab a'udzubillah dia tak ada sebiji dalam Quran, tak ada, sebab dia bukan ayat Quran pun. Tapi dijadikan nak kata wajib tu taklah, tapi sunat untuk dibaca, tapi sunat tu memang sangat digalakkan supaya kita nak minta berlindung pada Allah, minta berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam tu. Sebab syaitan tu memang dia akan cuba nak buat kita baca select. Memanglah Quran guarantee lah, memang kita banyak buat kesilapan kan. Sebab tu lah time macam ni kena pasti betul-betul. A'udzu billah, kita dah belajar. Bila bari bawah Allah dinipis. Billah dengan billah. Billahi minasyaitan. Dah tahu shin, sifat tafashi. Bersabdu pula, maknanya dia lebih kuat. Minasyaitan, syaitan. Pangkal lidah naik tebal. Ni biasa. Ar-rajim, getaran, ra. Bersabdu. Jim, tutup mulut, jangan jin. Jangan dia tukar macam mim nak macam nun tadi pula tu. Kat situ kadang orang dia bukan apa, dia tak tengok teks, hanya mendengar, menghafal, dengar je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca macam tu je. Tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kena baca macam tu. Sebab apa kita rasa auzubillahi minasyaitonirrajim, cincai je. Patutlah baca banyak salah. Lepas tu ada macam ni macam salah, banyak gangguan. Sebab tu kita nak minta berlindung pun cincai. Macam mana? Sebab tu sebut betul. Hamzah lain, ain lain. Tengok semua ni. Bila nak baca tengok mana huruf tinggi. Kat sini huruf tinggi, satu je ta. Lain ni semua huruf rendah. Sebenarnya lidah kita tak perlu naik pun, yang lain naik untuk ta saja. Tu kena ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah ingat tadi, mesti ada dua harakat kat sini. Original dia memang ada huruf mad. Billahi. A'udzubillah. Tak nak So, lepas ni bila baca Quran tak kira lah perempuan tali dengan siapa ke, baca sendiri ke, mesti lafaz sebiji yang betul-betul. Jangan baca cincai. Pastikan hamzah lain, ain lain. Okay, ni Allah, lafaz jalalah, nipis. Sya, lepaskan sifat dia. Sya, dia punya kuat sikit lah tafashi tu. Ni ru'ya, ai, syai, ta, tinggi, pangkal lidah. Nir, masukkan nir wajib, tutup mulut. Itu sebutan dia. Okay, jangan main sauk-sauk je. Jangan tukar hamzah-hamzah, ain-ain. Jangan ain dengan hamzah tu sekali saut, tak boleh. Bagi satu-satu. Okey, ini adalah isti'azah. Okey, kita tengok basmalah. Basmalah ialah bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Okey. Basmalah pula macam mana? Apa kita nak sebut pasal basmalah ni? Ini semua ada dalam buku tajwid. Buku tajwid, kalau pun beli buku tajwid mana-mana pun ada je benda ni. Cuma kita dah terang lah. Bila kita sebut ni senang sikit nak faham. Banding kita baca teks je kan. Dekat dah baca dia. Bismillah ni bisa di awal surah dalam Quran. Dan semua awal surah, semua surah Quran, ada 14 surah, semua ada bismillah kecuali surah At-Taubah. At-Taubah tak ada perkataan bismillah ni tak ada. Semua lain lagi 113 tu ada. Kepala dia mesti ada bismillah. Lain tu semua tak ada. Lain pun tak ada. Yang satu Taubah dia tak ada. Okey, lepas tu di antara dua surah pula. Ni cara nak baca. Bismillah kat tengah-tengah. Lepas tu di pertengahan surah dalam Al-Quran. Ini kita baca surah ni sikit, tengah tu nak baca bismillah macam cara nak baca lah. Tapi kita jarang lah buat benda tu. Kita akan habis satu surah, bismillah, tu surah lain. Kita tak ada tiba-tiba tengah, tapi menyebut cara dia nak beritahu ni cara nak baca je lah. Okay. Merupakan satu ayat pada Al-Quran, malah kesemua ulama bersependapat bahawa basmalah terdapat pada awal surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Okay, walaupun Quran ni ada 114 surah dan semua surah tu ada bismillah, tapi tak ada pula semua, dah kata semua tu ada 114 tu, 114 surah, kan kita tolak satu, Taubah jadi 113. Walaupun ada 113 surah yang ada bismillah, satu je tak ada Taubah, tapi bismillah tetap juga ada 14. Sebab apa? Dia ada pada surah An-Naml ayat 30, kat situ ada satu lagi bismillah. Maknanya cukup jugalah 14 surah, 14 kalimah bismillah ni. So 14 surah
Quran ada 14 surah dan setiap surah tu ada bismillah. Okey, ada perkataan bismillah ni, mula kepala dia ada bismillah. Okey, kecuali surah Taubah. Taubah tak ada. So tinggal 113 je lah. Tapi walaupun 113 surah ada kepala dia ada bismillah, satu surah Taubah tak ada. Tapi walaupun dia tak ada, jumlah bismillah tu, kalimah bismillah tu tetap 114. Mana datang satu lagi tu? Walaupun dia tak ada kat Taubah, dia ada pada surah An-Namlu. Maksudnya surah An-Namlu tu ada 2 bismillah lah kat dia. Satu pada awal surah, satu lagi pada ayat 30. Dia total tetap juga 14. 114. Total 114 kalimah bismillah tu. Tetap juga 114. Walaupun pada surah At-Taubah tu tak ada. Okey. Dia ada pada surah An-Namlu, ayat 30 ada perkataan bismillah. So ada 2 dekat situ. Kalau tanya berapa bismillah, bismillah tu tak ada 14. Okey. Okay, ini semua kita info tambahan ni, perempuan akan kalau perempuan nak baca sambung ke apalah. Tapi tetap kita kena tahulah benda macam ni. Sebab pun ini Quran kita kena tahu. Kalau orang tanya ni takkan Quran kita sendiri tak tahu kan. Okey, ni info tambahan juga. Okay, macam tadi, kaedah baca basmalah tadi. Basmalah sebahagian pada surah Al-Fatihah. Okay, kalau kita tengok surah Al-Fatihah, kena ada bismillah. So bismillah ni memang satu set. Memang dia duduk dalam surah Al-Fatihah. Dia dari salah satu pada ayat dia. Sebab tu wajib baca bismillah ni. Tapi ulama apa yang kata baca bismillah, baca lafaz kuat ke, baca perlahan ke, tak kisahlah. Tapi tetap bismillah ni duduk dalam surah Al-Fatihah, menjadikan dia 7 ayat. Okey. Ini maknanya bismillah ni dalam surah Al-Fatihah tu sendiri. Okey, lepas yang tu kat sini pula basmalah di awal surah Al-Quran. Ini memang awal lah. Ini kan surah Isra. Contoh Isra. Ini kan bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat dia lah. Sebenarnya bismillah di awal surah. Ini semua ayat macam tu lah, semua ada. Okey. Tadi kecuali selain daripada surah Taubah. Surah Taubah bismillah ni tak ada lah, terus daripada ayat. Okey. Ini di antara 2 surah. Ini cara nak baca. Cara nak baca. Macam ni kita baca tadi asing-asing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya kita baca asing-asing. Ni satu macam tu lah. Okey. Kalau macam ni, kalau kita nak baca sambung, ini kaedah dia di antara 2 surah. Okey, katalah ni surah Al-Kafirun, ni surah An-Nas. Okey, katalah kita ni nafas panjang lah, tapi memang kita sajalah kita nak cuba nak baca sambung. So nak sambung ni macam mana? Ini ayat yang last ni, lakum dinukum waliyadin, tapi tak boleh baca waliyadin. Tu nak sambung bismillah, itu maknanya tak sambung. Kalau nak sambung, nun ni tak boleh din, dia tak boleh matikan. Mesti hidupkan. Waliyadini bismillah. Waliyadini bis. Itu maksudnya sambung. Daripada sini terus sambung ke ba ni. Itu kaedah nak baca sambung. Kalau katalah nafas terpanjang lah, sajalah kita nak try nak baca sambung. Boleh, tak ada masalah kalau perempuan nak try kan. Tapi kena tahu kaedah lah, ni lah kaedah dia. Kalau nak sambung huruf yang last kat sini, ni, waliyadini, ni terus sambung ke bi. Jangan waliyadin. Itu dah berhenti. Itu bismillah tu dah kira macam dah biasanya. Tapi kalau nak sambung, lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullah. Nafas tak cukup. Maksudnya macam tu lah, punya di terus bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak sambung lagi, mi idza rahimi idza jaa nasrullahi wal fath. So mi idza. So kat situ cara nak sambung. Menjadi kena hidup lah belakang ni, tak boleh lah matikan. Kalau matikan dia jadi back to normal macam biasa lah. Ni contoh kaedah nak baca di antara 2 surah. Ni kecuali Taubah lah. Okey, kalau ini kalau di pertengahan surah dalam Quran. Ini sebagai pada surah Baqarah. Ni kita Baqarah ayat 19. Ini surah Al-Imran ayat 23. Contohlah kita nak baca ni sikit. Lepas tu kita nak baca ini. So cara nak sambung dia. Sambunglah juga. As-sawaiki hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirina bismillah. Kafirina. Kita sebut na. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'i. Macam tu. Maksudnya belakang kena hidup lah kalau nak baca sambung. Tapi kita jarang buat lah. Kita baca biasa pun nafas tak cukup. Kita pun tak ada nak sambung. Tapi maknanya kalau orang, kita jumpa orang baca macam tu, tak betul dah, tak ada masalah lah. Tapi pada belakang kena hidupkan. Jangan matikan. Kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca yang normal lah. Jadi normal, back to normal. Tapi maksudnya kalau orang nak dibaca sambung, nafas panjang macam apa. Contoh apa imam-imam
tarawih tu, baca panjang, dia kena hidupkan belakang-belakang tu lah. Ini je kaedah saja. Dia kena ambil tahu lah kalau kita dengar orang baca kan. Jangan kita tu nak nyalahkan orang, sebab kadang kita yang tak tahu. Okey, kaedah menyambung ayat di antara awal di akhir surah Anfal dengan surah At-Taubah. Okey, ini pun samalah. Okey, ini sekarang kan surah Anfal. Okey, surah At-Taubah kan tengok Taubah, tak ada bismillah. So bila dia tak ada, kalau kita nak baca sambung macam mana? Innallaha bikulli syai'in alimun bara. Kena dengung. Ini ada hukum iklab. Tanwin jumpa dengan huruf ba, iklab. So kena dengung nak sini. Kalau orang nak baca sambung tu. Innallaha bikulli syai'in alimun bara. Contohlah. So kat sini kena make sure kena dengung kalau nak baca sambung. Sebabnya ada hukum. Tak ada baca alimun. Innallaha bikulli syai'in alim. Baru itu dah kira macam biasalah. Tu nak baca sambung, kena make sure belakang ni kena dengung, ni ada hukum iklab. Tanwin jumpa dengan mim, jumpa dengan ba, hukum di iklab. So kena baca, kena dengung kat sini. Ni contoh kalau nak baca sambung lah. Kalau tak nak tu tak apa, tak ada masalah pun. Karena kita baca macam biasa je lah. Okay, kalau contoh ni kan dia tak ada bismillah, apa nak buat? Kita mula dengan a'udzubillah tadi itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca, dah berhenti. Lepas tu kata besok nak sambung pula. Okey, bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. So asalkan jangan di awal ni. Dia tengah ayat ke-20 ke berapa pun nak baca bismillah boleh. Mula ni je tak ada. Kita tak baca Itu kaedah dia lah. Okey. Inilah kita nak sebut dekat bila kita ngaji, tak boleh ikut bahasa kita. Bahasa kita sembang-sembang tu nak masuk di Quran tak boleh. Kita tengok ni konsep bacaan Quran. Ini secara asasnya terdapat beberapa tuntutan penting yang mesti disempurnakan oleh seorang pembaca Quran seperti makhraj, makhraj huruf, sifat huruf, tahkim, tarkik, hukum tajwid, waqaf ibtidak dan bacaan khusus riwayat Hafs. Selain daripada itu, menggunakan suara yang betul sesuai ketika membaca Quran juga sangat penting supaya ia bertepatan dengan standard lafaz Quran yang sahih. Okey, nada suara kecil rendah tidak sesuai, tidak ada keyakinan, tidak menepati makhraj huruf, sifat huruf, bunyi baris. Nada suara bercakap, bersembang tidak sesuai, menampakkan dialek logat kenegerian atau daerah dalam dan sesuatu bangsa. Okey, apa benda ni? Okey, bila kita baca Quran, kita mesti settlekan semua ni. Seorang baca Quran mesti settle makhraj, sifat, tafkim, tarkik, hukum tajwid, waqaf ibtidak dengan bacaan khusus. Okey, kita dah settle makhraj, dah buat. Sifat huruf dah. Tafkim, tarkik dah. Hukum tajwid ni yang akan datang. Yang sekarang ni perempuan ni dah settle inilah. Yang makhraj, sifat, tafkim, tarkik ni. Dan hukum tajwid, waqaf ibtidak ni yang akan datang ni kita akan belajar. Okey. Sebab tu kita baca Quran kita kena settle semua bab ni. Ini ada asas dia. Kalau kita tak boleh settle macam dia nak Quran. Sebab tu kita kena clear benda-benda ni semua. Kita kena tahu. Kita ada ilmu dalam bab-bab ni untuk menunjukkan kita boleh baca Quran dengan betul. Okey, selain daripada tu, selain daripada kita dah reti lah teori ni semua apa semua, dah belajar semua. Tapi apa yang menjadi kesan juga pada bacaan Quran kita adalah suara kita tu. Kalau suara kita rendah, tak sesuai, maknanya kita baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baca pula tunduk. Bismillah. Baca macam tu. Memang kita tengok orang tu memang tak ada confident. Terutama macam orang baru belajar lah kan. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Satu, tak ada ilmu. Itu jadi macam takut. So, bila kita tak ada ilmu, kita nak baca depan guru ke nak baca depan siapa pun, jadi macam kita tak confident. Itu suara kita akan jadi rendah. So bila suara rendah, makhraj tak keluar. Benda tu kena ha jadi. Ha. Kena dengung tak cukup dengung sebab suara rendah. Dia tak sampai. Sebab tu bila suara kecil, suara rendah tak sesuai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam tu. Bila dia sembang, kuat. Habaq lah. Hampir mana awak ni. Bila dia ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Jadi sembang boleh kuat. Tapi bila ngaji, dia punya kontrol sebab apa? Rendah. Sebab apa dia punya tu? Sebab apa? Dia tak confident. Dia tak tahu dia baca tu betul ke salah ke apa. Itu cuma isu dia. Sebab tu bila kita belajar tengok, bila perempuan sendiri lah mana-mana dalam ni perempuan yang sedang mengikuti kelas ni pun, perempuan sendiri boleh rasa masa mula-mula dulu perempuan belajar mengaji, perempuan baca macam mana. Dengan sekarang ni perempuan dah ada ilmu, perempuan baca macam mana. Biasanya orang kalau secara normal, kalau mula-mula dulu je ni, ialah tak belajar, baru tak reti lagi lah mat apa semua tak reti, kita akan baca macam perlahan, suara pun rendah, macam ialah takut betul ke salah ke apa, kita pun takut orang dengar macam betul ke orang ni baca kan, kita rasa macam tu. Tapi bila kita dah belajar ni semua, benda ni kena ada sifat dengung lah, kokoh lah bagai. So bila kita apply, kita confident dan suara kita akan automatik akan kuat.
Kita akan dengan sendirinya keluar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab kita dah confident. Ain semua kita dah tahu dah betul makhraj tu keluar. Kalau kita tak confident tu kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sebelah supaya kita tak nak macam orang tu dengar. Tu kan kalau macam perempuan tadarus baru ni, mungkin ada dalam grup jenis orang macam tu ke, dia macam perlahan ni supaya dia tak nak macam orang dengar lah. Kalau salah pun dia macam buat tak tahu, seolah macam tak ada apa-apa dia baca terus je. Sebab dia tak nak dengar, dia tak nak terima teguran, dia tak nak terima. Kan ada orang jenis macam tu. Kalau dia tahu dia buat salah tapi dia macam nak macam jaga ego tu, sebabkan ego, tak nak ditegur, dia baca, dia buat tak tahu, seolah macam tak dengar. Padahal dengar je, boleh je, takkan dia tak dengar. Bukan je tempat bising apa. Tapi maksudnya keadaan macam tu. Sebab tu bila suara rendah, memang tak sesuai. Dia kena bagi sebiji-biji lah keluar. Sebab huruf kha mesti kena keluar. Kha, kha. Macam mana boleh macam tu? Dia memang kena kha, ha, hi, hu, kha, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Kita punya kontrol. Bunyinya kita nak macam daga tak boleh. Sebab tu suara rendah tak sesuai. Dia mesti keluarkan semua makhraj. Itu kan, sebab tu bila baca Quran, sebab tu kita baca Quran sebut, keluarkan suara tinggi. Sebab tu bila kita ngaji tengok, bila ada memang nampak perubahan mana yang bertalaki dengan saya itulah. Masa dulu baca perlahan aja. Sekarang ni tengok bila dia orang baca, suara tu menampak lapang kuat. Tambah pula dia orang ngaji kat rumah, lagi lah lapang. So kita dengar pun kita confident. Maksudnya dia dah ada confident. Bila ada confident, baca pun dia tak kisah. Dia dah tahu dah benda tu dia sebut betul. Dan kita pun tak tegur, maknanya benda tu betul kan. So dia confident. Itu sebabnya tak boleh baca suara rendah. Yang orang baca suara rendah sebab itulah, sebab dia nak kontrol, takut macam orang dengar apa semua kan. Sebab tu kena belajar. Bila kita belajar, kita akan cakap kuat macam, yelah keluar dah suara tu. Betul lah makhraj tu. Bunyi sod kat mana, sin kat mana, dia keluar dah sebiji-sebiji. Kalau tak kita kontrol, bila kita kontrol benda yang tinggi pun, yang apa sifat tinggi, macam huruf sod pun, kalau kita kontrol akan jadi rendah macam sin lah. Di ha. Kita punya rendah kontrol. Tak boleh. Kita macam kepung dia kan. Salah lah. Tak boleh. Dia tak keluar dari tempat yang sebenar. Lepas tu nada suara bercakap bersembang tak sesuai. Sama juga macam kita bersembang. Allah hampir mana awak tak main lagi. Main dah sini. Tiba suruh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu macam lapang-lapang tau. Huruf-hurufnya baris atas tu dia lapang-lapang besar. Ka taba qulubihim. Itulah sebab tu kita guna macam qulubihim. Itu sebab kita bercakap. Guna bahasa bercakap tiba nak ngaji Quran. Itulah dia. Itu jadi yang tum him alaihim soleh. Soleh sebab apa? Hai Cik Saleh. Lama tak jumpa Cik Saleh ni. Awak tak pergi kerja ke Cik Saleh? Itu sebut saleh. Sedang tu bila dengan ngaji Quran ada pula solih. Tu soleh juga. Sebab tu bahasa yang kita cakap tak boleh masuk dalam Quran. Sebab tu kita walau apa bangsa pun, kita bangsa Cina ke India ke Iban ke, tak kisah orang putih ke apa benda pun, asalkan nama Quran mesti dengan bahasa Arab. Sebab tu Quran dah turun dengan bahasa Arab dan kita semua ni kena ikut bahasa Arab. Kalau kita ikut suka hati lah, seorang nak cakap macam dialek Kedah, seorang nak logat macam Cina, seorang nak logat macam India, seorang nak macam bangsa apa-apalah negara orang putih ke, macam ada slang-slang semua. So macam mana nak Quran tu nak menyatukan? Sebab Quran tu dah menyatukan. Dia kena satu. Dengan satu bahasa je. Sebab semua orang nak baca Quran mesti kena belajar. So bila kita belajar, apa bangsa pun bila dia baca, sama je lah bunyi tu. Baru kita nampak bersatu benda tu. Okay? Itu maksudnya tak boleh. Suara kita bersembang bercakap, tiba nak masuk dalam Quran, akan jadi macam tu. Sebab tu kita kena kontrol. Kita hebat cakap macam mana pun, bila datang Quran, dia ada syarat-syarat dia, kena ikut. Okay, sekiranya bacaan Quran ini tidak menepati kehendak dan syarat serta kaedah yang telah ditetapkan, dengan kata lain, setiap individu membaca dengan gaya bacaan yang pelbagai dengan cacah merba. Okay, masing-masing ikut sekati lah, bacalah ikut style pun. Dengan sendirinya peranan Al-Quran untuk menyatukan umat Islam tidak berjaya kerana Al-Quran hanya diturunkan dalam bahasa Arab saja. Sebab itulah. Sebab tu kita walaupun tak kerti cakap bahasa Arab pun, tak ada masalah pun. Yang penting kita tahu baca Quran tu, dia ada, Quran tu sendiri ada dia punya rules dia, ada undang-undang dia. Kita ikut je. Dia suruh baca dengung ke apa, ikut sebiji sama. Kita kena ada guru yang untuk checkkan balik bacaan kita tu betul ke tak betul. Yang kita selama ini buat dengung ke, suara tinggi ke, bunyi angin lepas ke, betul ke tak betul, itulah perlu daripada talaki. Sebab apa yang kita sebut tu sama yang apa Quran nak, apa yang Allah nak kita baca. Kalau tak kita ikut kita punya style lah. Suka hati bunyi macam roh, macam roh je ra, kata bunyi yang kasar, bunyi yang macam kita baca sekarang ni lah, bunyi kata kasar kan.
Kita pun sebab kita dah belajar, tu lah baru kita boleh bunyi dengan elok yang cantik bunyi. Kalau kita tak belajar, kita pun sama je, lebih kurang je. Okay. So jadi bagaimanakah caranya untuk mengeluarkan suara yang betul? Sebab tu kita dah dari segi dah belajar teori-teori makhraj semua tu dah kira kata kita dah settle belajar semua. Apa lagi kan yang perlu kita titik beratkan adalah suara ni lah. Sebab tu kena sebut huruf dengan makhraj sifat yang tepat. Kita dah belajar dah. Sebab tu kita pun kena apply sekarang ni. Puan dah tahu dah kolah ke apalah, tak kisah sifat tu kita dah tekan, terutamanya tahun ni kita tekan kepada rohawah tu kan. Bunyi apa masih apa bunyi masih berjalan tu. Bunyi macam tu. So benda tu orang kena apply supaya boleh dapat suara yang betul, dapat keluarkan benda yang tepat. Okay, menyebut huruf dengan makhraj sifat yang tepat. Sebiji bunyi tu. Qori baca macam mana dengar. So kita pun nak baca macam tu, mesti level tu. Membunyikan baris dengan betul. Macam tadi lah. I, U. Jangan hem, hom, tom, som. Itu salah tu. So kita kena betulkan balik. Bunyikan baris dengan betul. Sebut dengan jelas setiap huruf berbaris. Macam ni lah. Baris atas. Ba, bi, bu, ko, qi, pu, wa, wi, wu. Hingga u. Itu kan salah. Kalau salah makhraj. Salah lah dia punya huruf yang keluar tu jadi u. U kan hamzah. Sedangkan dia waw, wu. Itu kan mesti bunyi baris dengan betul. Sebut dengan jelas setiap huruf berbaris. Tadi ada baris kan. So kita memang kenalah, kali ini memang kena very detail. Menyebut potongan kalimah dan ayat yang betul. Sebut kalimah tu, kalimah kan kataan kan. Ayat tu ayat nak. Semua tu bila kita makhraj dah betul, huruf dah betul, automatik lah kalimah pun elok tersusun dengan betul. Itu berbentuk alunan bacaan. Yang kita baca tu, setengah orang kan ada macam ada rentak bunyi sikit, tak masalah lah. Perempuan dia rentak bunyi alunan pun tak masalah. Tapi mesti menepati tajwid. Perempuan tak boleh rasa macam perempuan baca macam berlagu, macam ada rentak alunan. Tapi tak menepati tajwid. Itu salah. Tak boleh. Kita punya lagu tu kena ikut tajwid. Bukan tajwid tu kena ikut lagu kita. Contohlah orang tu baca, saya memang tak kerti lagu. Tapi ada orang baca jadi macam lagu, ada alunan dia tu. Tapi alunan tu macam, sebenarnya benda tu huruf ba tu pendek je. Tapi dia macam ba, sebab kan nak beralun. Itu yang kadang bila tanpa beralun, tu yang keluar yang huruf yang lebih-lebih tu. Ana mana, ala qari'ah, mal qari'ah. Dia rasa lembut macam, tapi dia macam salah. Sebab ada yang lebih-lebihan. Itulah dia maksudnya. Bila kita ada alunan, ada rentak, tak masalah perempuan boleh ada alunan rentak baca sebab kita akan baca sedap kan. Tapi mesti menepati tajwid. Tak boleh kita ya konon-konon beralun-alun. Semua yang mat, semua yang satu akad jadi dua, itu pun jadi mat asli je semua. Semua yang mat disukun kan jadi pendek. Kat situlah problem dia. So tak boleh. Kita mesti make sure kalau perempuan nak baca berlagu, ada alunan, sekalipun orang yang banyak belajar taranum pun, kita rasa orang baca taranum tu macam sedap-sedap. Tapi setengah orang tu baca taranum tapi tajwid dia salah. Tu tak boleh. Dia mesti apa-apa hal jadi, tajwid tu nombor satu dulu. Settle dia dulu. Barulah boleh pergi yang lain. Sebab apa? Bila kita dah ada ilmu tajwid, kita boleh kontrol kat mana kena baca panjang, baca pendek. Ini ada aku kata, dia punya konklusi lah. Kenapa kita nak baca ni? Sebab apa? Sebelum kita nak masuk ke bab tajwid, ini kita kena settle bab-bab kita punya makhraj dulu. Okay, kesimpulan. Sebagai seorang pembaca Quran, anda mestilah mempunyai komitmen yang tinggi, mesti ada komitmen tinggi untuk meningkatkan kualiti bacaan dengan sentiasa menambah ilmu serta bersemuka dengan guru. Bersemuka dengan guru maksudnya kena bertalaki untuk memastikan bacaan anda berada pada tahap asas yang wajib disempurnakan. Yang tadi itulah makhraj, sifat, tahkim, tarkib, tempat berhenti semua tu, itu kena settle dulu pada tahap yang disempurnakan, wajib disempurnakan. Wajib bukan macam tak kisahlah, tak boleh, ini mesti kena buat. Pastikan anda membaca Quran dengan lafaz yang betul dan sahih bagi menjaga keaslian dan ruh Al-Quran itu sendiri. Ambil peluang untuk menikmati sesuatu dari Al-Quran ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang usaha yang telah anda curahkan dengan memberi ganjaran berlipat kali ganda, insya-Allah. Amin. Ini doa kita lah supaya kita baca betul ni. Sebab apa? Supaya kita nak jaga, make sure yang kita lafaz tu betul, sahih, bunyi dia macam tu. Sebab kita ingat kita ni berada di akhir zaman. Ramai je orang yang tak pandai tapi mengajar. Dalam kalau tengok media sosial, Facebook, Twitter, apa segala ada, Instagram apa, ramai je orang mengajar Quran. Tapi make sure orang kena tahu mana guru yang betul-betul boleh yang mengajar yang betul. Sebab ramai je mengajar tapi banyak yang tak betul. Sebab tu bila perempuan dah ada ilmu, perempuan boleh nilai. Oh, boleh follow tak guru ni, boleh follow tak guru ni apa, ada yang betul tak betul ke apa, perempuan boleh tahu.
Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu? Kita main follow je semua segala apa yang ada. Lepas tu bila orang tu ajar yang salah pun kita dah ingat betul. Kita kena ingat guru pun banyak jenis guru. Sebab tu perempuan sendiri pun kena bila dah ada ilmu, perempuan boleh nilai. Oh, betul ke baca kita belajar macam ni? Menepati tak? Apa ke? Sebab tu sangat penting kita kena bertalaki supaya nak mengesahkan kita sendiri pun betul tak kita baca tu. Betul tak? Menepati tak? Okey. Itu kesimpulanlah, konklusi pada tahap yang kita dah belajar sekarang ni. Dan ini adalah perempuannya tugasan. Dah lama tak ada tugasan kan? Ini perempuannya tugasan. Apa yang perempuan kena buat ni? Ini adalah roda kefahaman. Roda ini benda ni nama dia roda kefahaman. Lorekkan roda kefahaman ini mengikut kategori yang disediakan. Okay, kategori ini adalah berdasarkan kepada silibus terkini yang telah anda pelajari. Maksudnya daripada nota 1 sampai nota yang sekarang nombor 7 ni adalah merangkumi semua tu lah. Tentang roda kefahaman ni kita akan tanya kat sini. So, tahap 1 adalah paling rendah. Yang mana tak faham lah paling rendah. Tahap 10 paling tinggi. Okay, tahap 10 ni paling tinggi. Ini perempuan sangat faham. Okay. Tapi nanti contoh cara kan. Ini untuk satu area ni untuk kategori karakter hamzah dan alif. Maknanya perempuan dah tahu alif kosong apa fungsi, alif yang ada hamzah kat atas tu, hamzah kotak tu apa fungsi, hamzah tu apa, mungkin perempuan dah faham karakter tu. So perempuan akan lorik. Contoh kalau perempuan kata okey dah faham lah, kira okey lah perempuan dah faham 88. So perempuan lorik pada 8 ni. Contohnya. Contohlah. Contohlah perempuan okey dah. Bolehlah sampai 7 lah faham. Ini 8 ni 8. So lorik pada sini yang ke-8 ni sampai ke bawah. So loriklah penuh. Betul lah, contoh untuk karakter hamzah dan alif ni perempuan faham markah ke 8. 8 per 10 boleh faham. Okey, lorik sini. Contohlah ni. Okey. Lepas tu untuk kategori sifat huruf. Okey, perempuan rasa okey sifat huruf okey semua dah berhenti dah semua. Cuma mungkin sifat yang macam contohlah sifat rohawah tu tak apa mahir sangat. Tapi lain semua okey dah. So mungkin perempuan boleh kata okey, di sini sifat huruf 9. Sebab yang lain tu semua boleh, cuma rohawah tu sikit lagi, macam nak kena latih lagi. So puan buat lorik 9. Contoh ni. Contoh. Tapi jangan lorik 5. Sebab 5 tu tak ada menunjukkan perempuan faham ke tak faham. Sebab 5 kan dia tengah. Nak kata dia faham sangat pun tak tahu ke apa ke. So elakkan 5. Sebab 5 tu di tengah. Sama ada perempuan 4 ke bawah ataupun 6 ke atas. 5 tu tak payah. Jangan sampai 5. Sebab 5 tu tak tahu tertengah. Ya, mana satu. Perempuan kena ada satu stand. Untuk bab ni memang tak reti sangat. Contohlah makhraj. Masih confuse lagi, tak tahu makhraj dia ada 5. Syafatan pun tak tahu kat mana, masih confuse lah. Okey, perempuan taklah, perempuan mungkin area 3 je. So lorik 3 dari sini. Ini contoh Betul lah makhraj dia tak mahir lagi. Tahu sikit je. Okey. Itu simbol. Simbol ni tanda baris atas, tanda baris bawah, tanwin sengit, tanwin apa, ada sabdu, ada sukun. Kalau tu pun mana dah tahu dah cam dah. Kalau sukun maksudnya baca jelas terang. Kalau sabdu ni kena masuk dan tekan. Itu simbol lah tu, simbol-simbol tu. So kalau dah tahu itu memang tahulah semua. So buatlah sampai 10. So dalam isu ni perempuan jangan rasa macam tak naklah buat 10 nanti macam pandai sangat. Mana boleh, kalau dah reti tu tulislah 10. Sebab tak ada siapa pun nak kata apa-apa, sebab kita memang expect perempuan semua level 10 lah. Takkan masih level 1, 2 lagi. Nak kata okey, simbol semua dah tahu dah. Tak ada masalah, memang dah cam dah. Okey, buatlah 10. Okey, contoh Itu huruf pula. Huruf semua huruf hijaiyah dah cam dah. Sod, dot, ta, za, alif, batas, bayar semua dah cam. Okey, buatlah 10. Kalau masih ada confuse, sod, dot, ta, za di antara 4 tu mesti tak tahulah dot tu yang confuse dengan sod ke apa semua. Itu buatlah 9. Kalau macam masih ada 1-2 huruf yang tak tak mahir lagi, dan masih tak agak-agak lagi lah. Itu buatlah 9, janganlah 10. 10 ni memang alif, batas, bayar tu dah confirm, dah tahu dah ni. Kalau tunjuk ni huruf fa, ni huruf qaf, ni huruf jim, dah tahu tu 10 lah. Janganlah rasa macam tak naklah, nak rendah diri lah. Tak apalah saya buatlah 3. Takkanlah huruf 3 maknanya huruf lain tak cam lah. So macam mana macam Quran tu. So kita akan tengok, kita akan nilai dari segi perempuannya roda kefahaman ni. Okey, yang bawah ni apa tadi?
Nampak ni. Apa kat sini Macam kita nak tutup. Nak kecil. Oh, okey. Fungsi. Yang ni fungsi-fungsi simbol tadi lah. Simbol tu bentuk. Fungsi dia kalau kita dah tahu dah sukun, maksudnya kena baca jelas. Okey, itu pun dah tahu dah, mahir dah. Buatlah 10. So lorik pada bawah sampai ke atas penuh kan. Ni cara nak lorik penuh kan. Penuhkan semua. Ini contoh. Lepas tu tafkim tarkib pun dah belajar. Tafkim tarkib apa yang dalam kategori tu. Huruf alif, huruf lam, huruf ra. Ni tafkim tarkib. Pun okey dah semua dah boleh mahir. Ataupun tu tak cam sangat sebab ra tu macam ada tak susah sikit apa. Okey buatlah contoh sini. Ni apa ni? 7. Katalah 7 per 10. Contohlah ni, contoh nanti puan buat sendirilah, ni sampel je. Okey. Lepas tu untuk tarkib ni tafkim, ni tarkib. Kata tarkib pun tahu baris bawah ataupun raw tu masih ada problem sikit. Okey samalah level 7 jugaklah. Sama macam tu. Semua loriklah. Tapi puan mesti kena ikhlas dengan diri, janganlah benda tu dah tahu dah tapi sengaja nak buat macam tak naklah nampak apa nanti orang ingat macam aku dah pandai sangat. Tak ada kena-mengena. Puan memang saya nak puan jadi pandai pun buat nak jadi macam tak reti pula. Mestilah kena reti. Okey. So maksudnya maksudnya ini kita akan bagi kat dalam dalam grup Telegram tu. Ini untuk tugasan ni sebab dan kita dah beritahu tugasan mesti siapkan sebelum hari Sabtu. Start pada hari ni sampai hari Sabtu tu last date untuk kita pasang kita punya tugasan pada grup Telegram khas untuk homework. Buat pun dah lama tak buat homework. So mungkin puan dah lupa ke macam mana cara nak buat. So puan print, kita akan bagi dalam grup Engkel, print gambar rajah ni. Itu puan lorik apa mana puan punya kefahaman tu lah, level mana. Tapi elakkan nombor 5. Dia semestinya sama ada 4 ke bawah ataupun 6 ke atas. Maksudnya automatik 5 tu kalau ke bawah mesti tak masuklah 5. Kalau 6 ke atas termasuklah. Maksudnya 6 ke atas tak kenalah 5 tu. Elak benda tu. Tapi bila puan lorik tu mestilah dah terkena kan. Kita dah tutup semua sekali. Sebab apa? Kalau 5 tu sebab dia tengah-tengah. Kita 50-50. Macam mana kita nak nilai seorang 50-50? Dia mesti kalau tak reti tu bawah. Tu kalau dah reti terus ke atas. Kalau memang puan mahir dah semua ni. Memang 100% semua. Ni semua boleh 10. Penuhkan je lah semua. Bulat lah penuh bagi penuh. Itu je lah. Kita nak tahu tu je. Nak tengok kefahaman. Sebab apa lepas ni kita akan masuk ke bab tajwid. So bila bab tajwid tu kita kena faham ni dulu lah. Sebelum nak masuk tajwid, ada tajwid nanti dah sebabkan dengung hukum jumpa hukum. Nanti kalau ini tak clear, jadi masalah. So kena settle kat sini dulu. Okey. So kesimpulannya puan-puannya homework tu gambar yang roda kefahaman tu. Lepas tu make sure hantar last date mesti hari Sabtu pukul 12. Pukul 12 tu last sebab nanti Kak Chun admin dia nak update dia punya laporan nak bagi ke apa, jangan lambat sebab perempuan dah lama dah cuti dah. Walaupun lorik ni sekejap je, kejap ni perempuan print tu dah boleh buat dah. Kalau mana tak boleh nak print ke apa, perempuan lukis lah kalau rajin. Tapi nak lukis bulat tu macam entahlah susah sikit saya macam tak kerti segi bulat. Tapi bolehlah print kalau orang rajin. Banyak masa boleh buat. Tak masalah. So dah siap hantar pada grup Telegram homework, hantar kat situ. Semua homework hantar kat situ. Pada kawan-kawan yang baru yang tak tahu macam mana prosedur kita hantar homework, boleh tanya pada kawan-kawan, boleh tanya pada admin ke apalah cara nak buat. Benda ni senang je, simple. Dia orang ni semua dah buat aktiviti yang sama dah, cuma dah tengah raya dah cuti. So dah lama dah tak ada homework. Susah ni nak start balik homework. Okay. So make sure kalau perempuan dah memang mahir 10, letaklah 10. Janganlah segan-segan nak tunjuk tak apalah saya 8 je lah. Malu lah. Tak ada kena-mena. Ini perempuan punya kefahaman sendiri. Kalau perempuan semua tu bulat tu sebenarnya 10, alhamdulillah tu terbaik. Kalau yang masih ada 7, 8 tu kena latihan lagi lah, tu je lah. Tak ada buat apa pun. Okay. So kita pun dah 9.35 dah. Kita dah lebih masa. So last kali nak beritahu pasal tentang e-kedai tu. Kan kita masih ada e-kedai. E-kedai tu sebelum ni kita buka sebab kita kan bulan puasa kan, masing-masing nak menjual kuih raya ke apa benda lah. So benda tu masih on je lah. Perempuan nak promote perempuan produk apa-apa, servis ke, ada yang jual insurans ke, jual jahit baju ke, tak kisah apa-apa pun boleh guna je platform tu. So at least masing-masing boleh dapatlah manfaat kat situ. Perempuan guna je, tak ada masalah. Iklankan. Okay, anda jual ada kuih-kuih lagi kat, tak kisahlah apa benda pun. Masuk je lah dalam tu kurang-kurangnya. Perempuan ada satu lagi platform. Saya tahu perempuan pun mesti ada Facebook ke yang lain pun. Ada kat status WhatsApp kan, sebenarnya iklan-iklan kat situ kan. Tapi dia satu lagi lah, dia tambah je lah kalau ada rezeki
kawan-kawan kat sini nak membeli pun bolehlah juga. Adalah kawan-kawan kita kan. Okey, so saya itu je. Dan kejap lagi saya akan upload dia punya nota, korang boleh print dan buat ulang kaji. Yang bertalaki make sure ikut apa yang dah diajar. Buat minggu depan kita dah mula masuk yang tajwid punya. Okey. InsyaAllah kalau tak apa-apa, okay, kita tangguh kat sini dululah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan suratul An. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara. Dekat non-stop ni. Letih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Nanti next time kita suruhlah siapa pula bagi talk. Begitu dia rehat dengar orang lain talk pula Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sampai jumpa lagi. Nanti kita Terima kasih Ustazah. Minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bagi platform. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustazah.